Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Soul Tune, Jiwa Kacau. Sama saya, Zuraida Rodi. Kita ada perkongsian menarik pada episod kali ini. Tetamu yang datang jauh dari Osaka, Jepun. I've gained a lot from this discussion. InsyaAllah, I'm so excited. Are you ready? Jom. Allah ciptakan saya suka dengan orang Jepun. Okay. Yelah, saya geram lah macam mana syaitan atau iblis boleh tipu mereka sampai dia boleh percaya benda yang tak ada. Masjid Kobe okay ke you kat situ? Saya tak puas hati mengapa orang lain boleh kembangkan agama ni, agama Islam tak boleh kembang. Sedangkan Islam agama paling mudah nak berkembang. Bila you start approach orang kan, then you bagi Quran, macam mana you start tu? Takkanlah you terus jumpa, hi, Quran here. Okay. Mana boleh kena fair dulu. Okay. Hati tu pusat segala-galanya kan. Something saya kena start dengan hati. Tapi you learn giving the Quran tu Daripada from the church. Manusia ni diciptakan untuk berkomunikasi. Kita punya basic asas kita kena komunikasi dengan orang. Allah dah prepare you actually at that time. Kita nak masuk syurga. Syurga tu besar. Takkan nak duduk seorang boring. Saya nak bila masuk syurga ramai dengan joining party dekat sana. Takkan party saya datang di 3 orang datang rumah saya lah. I feel so jealous. Islam ni kalau kita buat tak kembang, tak logik. Itu bukan Islam namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zulkarnain Hassan Basri. It's nice to see you again. Khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau baik. Alhamdulillah. So, who are you? Okay, saya Zulkarnain Hassan Basri, penduduk tetap di Jepun. Dilahirkan di Tapah Perak, kemudian mendapat pengajian di MRSM Taiping, dan kemudian melanjutkan belajar ke Jepun under Pedasaan Pandang ke Timur lah. Tun Mahathir Mohamad, dilancarkan oleh Tun Mahathir Mohamad, dan kemudiannya belajar di sana di Nihama National College selama 3 tahun. Kemudian pulang ke Malaysia dan bekerja sebagai engineer. Kemudian dihantar semula ke Jepun sebagai senior engineer dan bekerja selama 10 tahun di Jepun. Okay, 10 tahun di Jepun. Alhamdulillah. So total bekerja dengan kehidupan dengan Jepun lebih panjang lah daripada Malaysia sebenarnya. Sebab daripada sekolah dulu sampai ke sekarang ni half-half lah, lebih kurang half. Dah berapa tahun dah you kat Jepun? Saya dah Jepun dah masuk ke tahun ke-17. Masuk belajar dulu dah 20 lah. Masuk belajar dulu 20 tahun lebih lah di Jepun. So Zul, Alhamdulillah, sebab kita kenal agak lama kan, so panggil Zul lah. Okay, so Alhamdulillah Zul, so hari ni terlalu banyak kisah perjuangan Zul. So insyaAllah semoga para penonton dapat inspirasi daripada kisah hari ni. So berlatar belakangkan engineering, study engineering di MRSM dan bekerja sebagai engineer. So boleh Zul ceritakan sedikit sebanyak macam mana pengalaman ataupun perasaan bila kita jadi student dulu, bila berada di tempat orang, sebab ramai yang usul study kat overseas. So tapi macam mana, apakah perasaan pada ketika tu? Apakah macam adakah just like a normal student, ataupun apa yang sebenarnya yang bermain di fikiran yang membuat-buat pada ketika tu? Pada ketika itu ialah saya dibesarkan di kampung. Kampung saya ni Temoh Station. Ayah saya punyai kebun kelapa sawit lah yang agak besar lah kan. Agak besar, dan saya kerja kampung dulu masa sebelum saya pergi keluar negara lah. Kerja kampung tu kerja macam mana? Mengambil kelapa sawit lah, menolong ayah saya mengambil kelapa sawit. Oh, okey. Dan untuk pengetahuan semua, mengambil kelapa sawit ni antara kerja yang paling simple yang saya pernah buat dekat dunia ni lah. Oh ya? Ya, sebab saya hanya bekerja dalam masa 4 hari sebulan. Okey. 5 kurang daripada seminggu lah. Dan kerjanya hanya separuh hari. So pukul 7 sampai pukul 1 je, sebab balik nak sembahyang Zuhur kan. So basically half day bekerja selama seminggu untuk sebulan. Lepas tu tak ada buat apa-apa dah. Kampung di mana tu Zul? Kampung saya di Tapah Perak. Okey. Jadi saya punya banyak sangat masa yang terluang yang menjadikan saya sampai sakit. Saya Alhamdulillah Allah jadikan saya tak boleh tidur lama.
pada ketika tu umur you berapa? Pada saya baru 17, daripada mula 13 ke 17 tahun lah. Sekolah lah Sekolah rendah kan. Allah jadikan saya tak boleh tidur lama. Saya boleh Okay. tidur terlebih 8 jam, kepala saya dia sakit sangat. Hmm. Jadi saya kena buat something. Dan dilahirkan di kawasan kampung yang tak payah buat apa, boleh hidup survive Okay. secara, orang kata boleh hidup survive secara, yalah, normal life kan. Boleh apa yang nak boleh dapatkan. Jadi menjadikan saya rasa amat bosan. Sebab you seorang yang aktif. Lepas tu Aktif. masa banyak. So tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak So buat. okay. Jadi masa tu tak ada macam sekarang, tak ada game, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada benda yang boleh nak melarurkan kan. Jadi Okay. You Jadi, ada berapa adik-beradik by the way? saya ada 10 orang adik-beradik dan saya yang terakhir. Tak main dengan adik-beradik you ramai tu? Alhamdulillah, abang saya yang paling dekat 9 tahun ke atas. Okay. Jadi jarak saya dengan abang saya amat jauh lah. Jadi macam saya home alone. Okay. Mak ayah saya besarkan saya macam anak tunggal lah dekat rumah tu. Sebab semua dah keluar, dah okay. semua bekerja kan. Jadi pada titik itulah saya rasa macam nak kena buat something kan. Lepas tu alhamdulillah saya dimasukkan ke MRSM Taiping. Dari situlah saya mula belajar memenuhkan masa belajar. Dan alhamdulillah selepas tamat tu Allah bukakan rezeki dihantarkan ke Jepun. Sebenarnya saya ada plan nak belajar di dalam negara. Okay. Tetapi apabila dapat offer daripada kerajaan untuk belajar ke luar negara, masa tu pada Petronas lah kan. Semuanya percuma. Okay. Dapat pula imbuhan yang banyak pula tu pada ketika Excited tu. lah. Excited lah. Pergi kat sini nak kena bayar. Pergi kat luar negara dapat percuma. So, ya, alhamdulillah. Pilihan lah kan. Mana pilihan yang baik kan. So, lepas Your parents pada ketika tu dia okey lah. Anak nak pergi belajar di luar negara. Yang pertama lah dalam sejarah dalam kampung saya tu. Dalam orang yang hebat lah pada ketika tu. Tahun berapa tu Salah? Allah Akbar, tahun 94, 95. Okay. Hebat lah tu dekat kampung Tapah tu. Memang top student lah dekat kampung tu kan. Memang jarang lah orang-orang yang daripada, yelah, keluar negara kan. Memang amat jarang. Jadi itu yang merubah saya lah. Jadi bila saya sampai Jepun, sebab Jepun orang suka bekerja. Orang suka buat something yang laju, cepat kan. Jadi match dengan saya punya, this is. So you match lah dengan orang Jepun tu. Sebab you anak kampung Tapah. Tapi dah macam Jepun yang dah fast pace tu. Sebab saya tak suka relax. Okay. Tapi environment saya, macam abang saya sekarang menyambung delegasi ayah saya, memang relax. Yalah. Kerja dia berjalan je. Okay, Masya Allah. Sebab sekarang nak ambil kapal sawit cuma call je. Telefon, ada orang ambil. Telefon, semua dah by phone. Semua dah ada orang buat kan. Jadi tak ada buat apa-apa. So you ni kira anak yang macam black sheep lah dalam family. Bukanlah black sheep. yang lain sikit lah. Lain sikit lah kan. Sebab saya suka, saya agak aktif kan. Aktif, dan saya suka buat something yang tak suka tidur banyak kan. Tak suka menghabiskan masa dengan benda-benda yang tak elok. Alhamdulillah pada kita tak ada gadget-gadget yang melarurkan ni kan. Keluh kesah. Tapi adakah pada awal lagi cita-cita you memang nak jadi apa? Memang nak ambil engineering ke atau cita saya nak jadi pilot. Okay. Pilot. Asasnya pilot, memang saya bersungguh sebab saya suka luar negeri. Okay. Dan macam nak travel lah macam tu. Abang saya bekerja dengan MAS. Abang saya Ahmad Zainuddin nama dia. Dia yang banyak memberi saya semangat lah untuk menjadi pilot kan. Okay. Jadi saya memang bercita-cita menjadi pilot dan menjadi second option adalah engineer. Okay. So bila you masuk MRSM pergi ke Jepun, universiti apa kat Jepun? Nihama National College of Technology lah. Okay. So you ambil course apa kat situ? Electrical Engineering. Okay. Tapi nak jadi pilot? Okay. Ditakdirkan Allah, saya gagal dalam bahasa Inggeris. Okay, Masya Allah. Just slightly tak boleh nak push nak masuk jadi pilot. Jadi saya tak ada choice lain untuk pergi ke Jepun. Okay. Allah shiftkan saya lah kan. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, Allah bukakan saya dari rezeki ke Jepun. Kalau saya jadi pilot mungkin yelah kan. Lain lah laluan itu kan. Okay. Alhamdulillah saya bila dapat ke Jepun, dia macam meet lah saya punya dalaman saya yang mahukan benda yang
Dia macam match lah, macam match pergi lah. situ. Macam tiba-tiba happy macam tu. Macam apa yang saya cita-citakan, saya Allah kabuli kan. So bila you sampai di Jepun sebagai student, banyaklah lagi student Malaysia yang lain bersama-sama dengan you. Banyak, kami ada 100 orang, 99 orang. So you under Petronas Scholar. Saya under Petronas. So adakah kat sana you mingle dengan the same Malaysian student ke, ataupun you mingle dengan orang Jepun? Bahasa macam tu macam mana? You ada masalah tak? Sebab kat sana memang semua guna bahasa Jepun kan? Okey, semua bahasa Jepun. Pada ketika mula datang tu memang masalah sebab saya tak lancar dengan bahasa Jepun. Saya lebih suka berkawan dengan Jepun. Allah ciptakan saya suka dengan orang Jepun. Okey. Basically lah. Saya tak tahu mengapa, memang saya suka. Jadi saya lebih banyak berkawan dengan orang Jepun. Berkawan dengan Malaysia juga, tapi lebih banyak berkawan dengan orang Jepun lah di sekolah kan. Jadi saya join mereka aktiviti dengan mereka kan. Kadang-kadang masuk mereka punya, pergi tidur bilik mereka kan. Jadi menjadikan saya agak rapat dengan warga Jepun lah, dan dari situlah language saya menjadi baik. You polish language you waktu di Jepun. Dan saya suka bercakap. Ya. Saya lahir suka bercakap kan. Masya-Allah. Suka seronok bercakap. Jadi memang saya suka bercakap dengan Jepun. Jadi orang Jepun tak amazed ke dengan you? Kawan-kawan Jepun you macam diorang cakap, diorang tahulah you daripada orang Malaysia kan? Ke dia tengok you ni macam daripada negara mana ke? Dia tengok, memang tahulah sebab saya pergi tempat tu kampung. Okay. Dan orang kampung ni dia macam tak pernah datang orang overseas. So dia satu perception yang positif lah. Orang Jepun ni dia kurang negatif. Dia tengok orang luar ni sebagai satu benda yang ini orang luar ni, ini orang yang tambah pula dia ni pelajar macam scholar tu, pandai betul lah ni. Ini genius lah ni. Sebab dia orang kampung, dia kat situ kebanyakannya kerja nelayan, kerja-kerja kampung kan. Jadi dia tengok orang luar datang dengan scholarship, ini jadi dapat layanan special lah, di mana sampai saya belikan ada seorang makcik tu yang saya biasa belikan tu. Kalau saya tak datang kedai dia hantar ikan ke hostel. Mengapa tak datang? Semua dia punya miss your presence tu kan. Ya, presence kan. So dari segi makan ada masalah tak? Sebab yelah, you dah sleep over kat tempat dia apa semua kan. So macam mana kat situ? Diorang belajar culture kita ke? Macam mana you in a way you share dengan diorang ke yang I'm a Muslim, I tak boleh nak makan ni macam mana tu? Sebenarnya dalam hostel, kami tinggal dalam hostel, bilik yang berlainan lah kan. So saya pergi ke bilik dia atau join dia. Kami hostel lelaki. Sebab engineering biasanya lelaki kat Jepun pun. Jarang lah perempuan ada kan. Jadi macam di department saya semua lelaki. Jadi makan alhamdulillah pihak sekolah sediakan kami dapur untuk kami masak sendiri. Jadi kami masak sendirilah makanan. Sekolah dekat uni tu lah. Dan lepas tu beasiswa pula agak lumayan pada ketika itu. Antara universiti dia tinggal di kampung kan. You buat apa duit banyak-banyak tu? Sebab yelah, daripada you kata daripada you kat kampung nurih getah sawit kan. Lepas tu tiba-tiba dapat beasiswa banyak kan. Biasanya beli barang gadget lah. Gadget, TV. Dekat Jepun kan. Lepas tu yang beli kereta lah, bawa balik. So biasanya student akan simpan duit lah. Dia akan simpan duit dia untuk dia bawa kereta balik ke Malaysia. Sebab pada ketika itu kereta Jepun mahal kat Malaysia. Jadi bawa balik cukai tak murah. Macam sekarang lah. Tak sekarang lah, murah kan. Jadi dapat pakai kereta yang canggih dengan harga yang murah lah. Jadi biasa orang simpan duit untuk bawa kereta. Dan saya bawa jugalah satu Honda Integra masa tu. Itu bila you dah balik for good lah. Balik for good lah. The first that time I tahu top lah tu Honda Integra or Skyline kan. All those time kan. Time lah kan. Ataupun CRV CRX kan. Civic. So zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman kan. Zaman-zaman kita Civic kan. Untuk Civic mayat itulah. So bila you dekat university kan at that time kan. So bila yang you macam berkecimpung, sebab yang you start pergi ke masjid Kobe and then start sharing pasal Islam dan semua tu. Macam mana you boleh ada tiba-tiba, I rasa tiba-tiba lah kan ada semangat tu. Sebab you pergi sana, you mingle dengan orang lokal. Lepas tu
Okay, Kat mana? masa saya belajar di Jepun tu, bila saya berkawan dengan Jepun, soal agama ni tak akan lari daripada topik. Sebab kita semayang, kita kena makan makanan. Dia akan tanya, mengapa kena makan ni? Mengapa tak boleh minum arak kan? Jadi, setiap Muslim yang sampai ke Jepun tu, dia akan ditanya mengenai Islam. Dia, daripada itulah macam mana dia punya motivation dia untuk teguh Islam ataupun just explain for the sake of nak explain. Macam Actually, I boleh faham sebab just to share with you kan, bila I pun Alhamdulillah ada opportunity study overseas dulu. So, bila lagilah perempuan, kita kan pakai tudung kan. So, bila kita nak masuk kelas or mingle dengan kawan-kawan, so lagi obvious lah, dia orang akan tanya, are you Muslim? So, dia orang macam, at that time macam, bukan sekarang kot, sekarang macam banyak kan. So, even bukan kat Jepun pun, I'm sure ramai yang study kat overseas, dia akan experience benda ni. Then they start, are you guys praying? Why? Tak boleh minum, tak boleh makan this and that kan. So I'm sure you also experience the same thing kan. Sama-sama. But my mistake ialah I debate dengan mereka. Always ialah kita debate kan, fokus on Tuhan. Mengapa tak percaya Tuhan kan? Mengapa? You dah at that time terus cakap macam tu dah. Mengapa tak Tuhan ni, benda semua ni mana boleh jadi, macam mana boleh ada dengan sendirinya kan. Walaupun you kawan dengan diorang and then you debate dengan diorang macam ni. Tapi diorang okey ke? Dia orang tak percaya. Tak ada, kalau ada Tuhan kata, mana tunjuklah pada saya nak tengok. Tu saya masa tu. Kenapa you terus zoom into tak percaya Tuhan? I don't know. Memang itu sebab at that time macam sebab 19, 20. Yes, 19. Alhamdulillah waktu tu saya mungkin dapat sekolah yang agak bagus dan sekolah pendidikan agama pun yang agak, walaupun engineering, tapi sekolah saya Alhamdulillah lah, asrama dia ada macam ada Qiyamul Lail. Sekolah kat mana ni? MRSM Taiping. MRSM Taiping punya ni lah. Yes, ada Qiyamul Lail. Ada tim-tim yang saya dekat so dengan. So you involved lah. You kan aktif. Aktif kan. Saya dekat lah dengan orang-orang yang tabligh, dengan orang yang dengan Islam ni. Saya Alhamdulillah Allah dekatkan saya dengan mereka kan. Jadi Allah dah prepare you actually at that time. saya bukanlah lead dalam bilik agama pada itu kan. Saya bukanlah jadi imam kat situ, tapi saya dekat dengan mereka. Saya suka, saya ikut join kan. Jadi benda-benda ni yang influence saya lah kan. Jadi dah saya biasalah debate dengan mereka kan. At the end masa pada ketika Allahu Akbar. So tadi you kata kat sana waktu dekat MRSM dulu you ada join group-group maybe usrah ke halakah kan. So you ada join tabligh juga ke? You ada keluar-keluar ke yang pergi 3 hari ke tu? Keluar 3 hari semua tak ada, tapi saya pernah bermalam di masjid. Adalah aktiviti-aktiviti yang Qiyamul Lail, adalah yang sekolah compulsory buat, kadang-kadang saya buat sendiri kan. Adalah sedikit pengisian. Sebab yalah pada ketika itu kebetulan warden asrama saya pun warden yang agak kuat agama, ustaz yang mengajar agama. Jadi influence daripada dia lah kan, ustaz tu. Saya pun tak tahu dekat mana, kalau boleh saya harap dapat jumpa beliau kan. Apa nama ustaz tu, you masih ingat tak? Saya tak ingat. Dia sekolah menengah Amir Han lah. Sekolah menengah, masa tu saya dia tingkat 1 dengan tingkat 3. Sekolah menengah Amir Han. Itu sekolah you ke? Sekolah saya sebelum saya masuk MRSM. So you dari sekolah agama? Dia tak sekolah, saya sekolah biasa. Sebab I nak juga tanya you ni anak ustaz ke atau imam ke kan? Sekolah biasa, just a normal average human being kan. Cuma ayah saya kata bendahari masjid lah. Itulah yang kalau nak ikut pangkat tertinggi. Tapi you selalu ke ikut dia ke masjid? Saya ingat ayah saya paksa saya pergi masjid. Sebab you kan aktif, sepatutnya you selalu suka ikut dia pergi masjid tu. Ayah saya biasa bawa saya pergi masjid, bawa pergi saya Jumaat masa kecil, dan dia akan bagi saya RM2. So RM1 masuk dalam upah. Dia macam upah saya, RM1 masuk dalam tabung masjid, RM1 tunjuk saya. Masya Allah, that's a good training. Dia training saya daripada untuk bagi. Umur berapa tu? Daripada umur kecil, seingat saya 6-7 tahun. Dia ke yang suruh, ayah you ke yang suruh masuk dalam tabung atau you sendiri? Ayah saya suruh masuk. Dia kata bagi RM2 separuh masuk dalam tabung masjid. So apa, sejak pada ketika tu volunteering kena apa yang dapat saya kena bagi to the back to the community kan. Allah train. That's a very good. Saya tak sedar kan. Very good training. Allah semoga Allah blesskan. Itulah saya harapkan siapa-siapa yang ada anak tu, ajar anak-anak tu masukkan duit ke dalam tabung masjid. Ajar, satu benda yang akan efek sampai besar. Dia akan bawa, sebab kalau kita tak tabung, kita tak segan nak masukkan, sebab ayah kita dah
ayah yang ajar ni akan Sebenarnya influence betul kan? besar. Ibu Walaupun bapa ni memang penting kan walaupun dalam dia tak mendidik nampak anak-anak. pada ketika itu kan, tapi selepas dia besar anak tu akan ingat benda tu tau. Masya Allah, Alhamdulillah. Hmm. So okay, and then you sampai kat sana, so bila di Jepun ramai yang bertanya tentang Islam semua, and then bila diorang tanya, and then you start debate dengan diorang kenapa tak percaya Tuhan. Macam tu kan, sebab Wah. diorang Lepas tu macam mana respon dia? diorang tak percaya Tuhan. Dan biasa ending dia, kalau ada tunjuk pada saya. Itu the dead orang kata dead end yang saya You surprise ke diorang tak percaya Tuhan? Ke you memang aware lah? aware lah, memang aware lah. Kan? Memang diorang Sebab daripada Malaysia pun masyarakat majmuk kan. Kita ada Chinese friend, Indian friends. You jadi ada je yang tak tu kan. Jadi bila pergi sana bukanlah satu benda yang baru, tapi memang you nak bagi tahu dia orang kan. Nak influence dia. Sebab okay. dia satu bagus. Bila kita bersahabat, kita berdebate tak apa tau. Kita jangan berdebate dengan orang tak kenal. Okay, faham. Sahabat, kawan kerap yang kita tidur bantal dengan dia, kita pergi, kita nak bercakap debate ni tak apa, sebab dia boleh terima, kita dah bergelak, kita ada masa bergelak, ada masa main gaming dengan mereka kan. Jadi dia boleh accept kita punya debate tau. Walaupun kita bagi fakta. Tapi biasa pada ketika itu deadlock yang dia bagi saya, kalau Tuhan ada, tunjuk pada saya. Itu deadlock macam itulah. Saya tak ada buktikan mana Tuhan tu. Okay, walaupun faham? Saya tunjuk alam ni, Tuhan dia tak percaya. Dia nak tengok sendiri. Pada ketika itu, itulah satu ayat yang kata yang saya tak boleh nak tak boleh nak proceed further. Okay, itu the so you lah. benda tu linger dalam mind macam mana aku nak buktikan ni. Sampai sekarang pun saya dapat lah kan. Okay, Alhamdulillah. So lepas pada tu you still continue lagi debate ke atau lepas macam tu saya graduate, saya balik masuk company. Masa kerja saya bekerja balik kerja kat Malaysia lah. Malaysia lah. 12 tahun saya kerja kat Malaysia. Okay. Dan alhamdulillah saya bekerja environment semua Jepun. Bos-bos saya semua company Jepun. Okay, alhamdulillah. Saya report to semua Japanese, dan saya ada middleman antara orang Jepun dengan Malaysia. Company apa tu kat Malaysia? Onkyo Sembilan Berhad. Buat apa? Buat audio lah, buat ni kan. Jadi base kat mana, KL lah? Base dekat Bangi. Okay. Base dekat Bangi kan. Adalah sahabat-sahabat saya banyak dari Bangi. Tapi company tu dah totally dah hilang lah. Dah bankrupt sebab ada iPhone kan. Dan pada itu saya memang environment kerja dengan Jepun, memang bos saya Jepun. Saya jadi intermediate lah. Translator. Engineering translator di antara orang Jepun dengan orang Malaysia. Okay, faham. Dan yang paling teruk ialah translator ni bila masa dua-dua tak agree. Okay. Maksudnya dua-dua tak agree. Dua-dua nak marah di antara satu sama lain, saya jadi orang tengah. Okay. So you nak kena sampaikan ni marah. Marah ni saya tak boleh sampaikan. Kalau saya sampaikan, kerja tak jalan. So saya kena choose word. So you play word, the good guy juga kat situ. Supaya sebab kalau tak nanti kerja saya akan bertambah. Kena confirm ini. Jadi saya nak kerja kurang, saya nak orang baik, nak settlekan dengan mudah. Saya translatekan apa yang perlu. So for bertahun-tahun lah you macam tu. So, tapi dia orang aware tak yang you tak cakap semua benda? Aware. Sebab marah tu muka dah beza dah. Dia muka dah beza kan. Yang ni pun muka dah beza kan. Tapi those skills juga Skills negotiation. Ada benda yang kan? kita tak perlu bagi tahu pada orang. Benda-benda buruk ni tak boleh beritahu. Kita just hold to walaupun kita rasa marah, tapi kita hold supaya kita nak dia memburukkan keadaan yang lain kan. Jadi benda tu ajar saya skill macam mana nak jadi negotiator. Ya. Okay. So alhamdulillah pada ketika tu you pun berkahwin dengan warga Jepun juga kan. Waktu tu dah balik Malaysia. Balik Malaysia baru you kan? Balik Malaysia baru saya kahwin Jepun. You jumpa wife you di sini ke di Jepun. Okay, so you bawa balik lah. Dan nikah di sini lah. Tapi alhamdulillah pula your wife nak duduk di Malaysia. Alhamdulillah, dia pun ada bahasa Inggeris, dia pun dia pun boleh bahasa Melayu. Masa dia kawan dengan saya tu, dia dah banyaklah saya influence dia. Okay. Dia kawan saya setahun je saya dah influence dia masuk Islam. Masya Allah. Saya pun tak tahu, bila saya tengok sekarang kadang kalau orang datang nak kahwin pemeluk Islam kan, saya pun ngapalah tak ajar awal kan. Sebab dia ada masalah-masalah Saya pun tak tahulah, saya tak sedar, saya pun tak ingat macam mana saya boleh influence. Tapi bila you macam mana momen you jumpa study sekali ke ataupun time you kerja ke? Time kerja, sama masa saya pergi training di Osaka. Masa training tu saya jumpa. So your wife dekat from Osaka jugalah. And then dia family dia macam mana? Penerimaan keluarga dia? Sebab lepas tu you terus bawa dia balik Malaysia pula tu? The first tu memang family dia, of course lah. Masa tu orang memeluk Islam memang sehingga sekarang siapa sahaja memeluk Islam akan family akan halang lah. Only a few, orang kata a few
pasangan saja yang mendapat restu daripada Tapi family. sekarang ni sepatutnya lagi mudah kot sebab dengan ada exposure tu Ah, lagi banyak kan pada ketika dulu tu. tak juga sebab Ya. imej Islam yang dibawa oleh terorisme, imej dalam peperangan banyak Oh, banyak disebarkan Islamfobia. Islamofobia semua tu. Banyak disebarkan Jepun. Jadi Tapi sekarang pun sebab sekarang sekarang pun okey. Sekarang sepatutnya better kan? Lepas um, isu Palestin, Gaza itu baru and lately sebab lately ni kita lah. sebelum ni 10 tahun kita di dirosakkan dengan idea terorisme kan. Terorisme kan tu. Okey. Kat Jepun polis setiap masjid ada polis tengok sembahyang Hmm. Jumaat. You perasan tak pada ketika awal-awal dulu tu masjid dan Islam tu ada dalam berapa? Banyak ke berkembang ke macam mana? Banyak masa pada ketika saya datang tu ada lebih kurang setahu saya 3 masjid je. Masya Allah. Masa saya pergi belajar lah tahun Tokyo, Nagoya, Hmm. Kobe. So setelah 20 tahun? Dah 20 tahun? 20 tahun lah. 20 Setelah tahun. 20 tahun sekarang. Dekat hampir 200. Oh, Masya Allah. So 150 dah lebih lah. Sebab Lebih. Alhamdulillah sekarang sebab ramai Muslim. Orang Muslim banyak bina masjid. Dah mula banyak komuniti yang terbesar. Lately lah orang Indonesia lah. Oh, okey. Sebab mereka Muslim majoriti di Tapi Jepun. setiap masjid tu aktif lah. Kita tak nak macam banyak masjid tetapi Itu bergantung lah. Bergantung lah, Ada betul. sebab ada fokus orang nak bina masjid untuk berkomuniti. Tapi biasalah syaitan ganggu kan. Syaitan mana-mana masjid Syaitan ada mana-mana je. memang Bukan kat Jepun je. Dia akan ganggu sehabis-habis. Jadi ada banyak masjid struggle untuk survive. Adalah kan. Tapi ada juga komuniti-komuniti yang Alhamdulillah yang Allah berikan berkati mereka yang kembang. Ada. So berbalik kepada tadi kan, okay, you di Malaysia, so you kerja dengan Japanese punya company, you dah mempunyai family, betul. Macam mana pula you boleh balik ke Jepun? Bila saya dah jadi good negotiator. Yes. Saya ada, Allah berikan saya skill persuasif lah. Okay. Tunjukkan kalau anda tak ambil saya bekerja kat Jepun, anda rugi. Okay. Sebab saya ada 2 selection, saya sama nak berhenti kerja ataupun pindah Jepun. So company dia kata okay, saya perlukan anda. The same company lah. Dia kata kami perlukan anda. So kami akan buka satu department khas untuk anda datang ke Jepun. So Alhamdulillah kami terbuka satu department baru just untuk receive saya di Jepun. Di Tokyo ke? Di Osaka. Okay. Sebab banyak yang saya buat tu dapat membawa benefit kepada company kan. Jepun dia tengok profit. Kalau orang yang ada profit lebih dapat apa yang I think bukan Jepun je, mana-mana company pun dia tak akan kalau dia punya staff tu employee dia tu memang can benefit the company tu memang iyalah kan, mana ada nak yang company nak rugi. Sebab company kena bayar 5 kali ganda daripada apa yang saya dapat sekarang kat Jepun kan. Wow. So satu benda yang buat kerja yang sama, kalau tak ada 5 kali ganda output dia tak ambil lah kan. Jadi Alhamdulillah lah kan. Tapi your wife mesti happy. Happy lah. Balik kampung dia kan. Masya Allah. Dari situ lah my second life dekat Jepun. Second life kat Jepun lah yang U-turn saya balik. Oh ya? Macam mana tu? Before ni saya just focus on to be the best engineering. The best engineer. Okay. So saya dah Alhamdulillah dah the best lah, sampai Jepun pun ambil saya ke Jepun. Bawa balik ke Jepun. Mutu kerja pun Alhamdulillah kan. So kita dalam life ni kita dah achieve satu, lepas tu kita what's next what next? Saya dah sampai tiba-tiba saya dah sebab bila sampai Jepun tu saya cakap macam cita-cita saya dah tercapai. Okay. So apa So next apa kan? Then bila saya tengok I start losing my anak saya bila bawa ke Jepun, tak ada sekolah agama semua kan, payah kan. Saya start ajar pada anak-anak saya. Anak you dah besar ke waktu berapa 10 tahun. 10 tahun dan 7 tahun. Diorang sekolah di Bangi. Lepas tu pergi ke ni lah. Bila balik ke Jepun dah dia sekolah ke Jepun kan. Dia sekolah ke Jepun, dia 9 tahun dia pergi sana. Diorang boleh cakap Jepun lah, of course. Boleh cakap of course lah. Mak dia Jepun kan. Jadi kat sana dia makin lama dia lose dia punya iman. Macam mana yang apa sign yang you kata lose iman ni? Nak suruh sembahyang susah kan. I think tu common kot budak-budak ni memang. Okay. So benda tu you terasa kan, nampak rasa action payah kan. Lepas tu nak gerakkan subuh payah, nak lama-lama makin kurang kan. So benda tu macam unstoppable.
Okey, ini tak boleh ni. Kalau anak saya jadi macam ni, cucu saya macam mana? Cucu saya cicit saya macam mana? Dan saya tengok back to Japan, mostly second generation Muslim ni dah hilang iman dia. Okay. Anak-anak Muslim kat Jepun dah ada ramai yang tak ada iman lagi dah. In the first place, macam mana diorang jadi Muslim? From marriage? Marriage lah, kawan lah. Mak ayah dia Muslim, lepas tu influence daripada... anak-anak diorang yang akan... Ya, sebab Japan ni, dia negara terlalu maju sehingga orang akan terlalu perfect sehingga orang akan ikut. Ya, nak rely apa lagi kan? Sebab manusia ni Allah ciptakan dia suka benda satu benda yang baik, benda satu yang perfect, satu benda yang cantik. Manusia suka. Dan bila tengok susunan hidup Jepun teratur, baik, cantik kan, dan Islam pula tak ada kat Jepun. So dia tak ada pilihan selain nak ikut Jepun kan. So itulah yang saya cakap, okay, saya kena buat something to Japan community kan. Nak jaga saya punya keturunan dan next yang akan datang kan. So something saya kena buat. Pada ketika itulah saya buat. Pada ketika itulah, dalam masa yang sama, orang Kristian datang nak berdakwah saya. Oh, macam mana? Dia ketuk rumah. Dia jumpa saya. Dia macam tablik? Dia macam tablik, ketuk rumah. Kristian? Itu first encounter you lah? First encounter saya lah. Okay, tak apa lagi. Dia apa dia buat macam dia kata datanglah ke ada church. berapa orang sekali? Dua tiga orang lah datang ke church kami. Kami ada buat datanglah dengan Tuhan kan, cerita pasal Tuhan. Kita tak apa, terima kasih. Yang kedua, dia jumpa grup yang sama juga sama juga jumpa dekat stesen kereta api pula. Orang yang sama lah. Orang yang bukan grup yang sama. Okay. Jomlah datang. Dia ni berani dia orang ni buat dakwah kan. Muslim pada tu pada ketika itu saya pergi masjid, tak ada Jepun. Semua masjid penuh dengan orang luar. Hampir tak ada Jepun lah kan. Dan bila saya pergi ke church, semua Jepun. Macam mana you boleh tergerak hati ke church? Lepas pada tu saya tercabar. Okay, so you pergi church. Berani dia nak dakwah pada saya. Dia tak kenal siapa Islam ni dalam hati saya kan. Ke dia tak tahu you Islam? Dia tahu saya Islam. Dia tahu you Muslim lah. Dia tahu saya Muslim. So berani dia. Saya mahu tercabar lah. Itulah pada ketika tu. Berani dia tak tahu macam kata. Waktu you pergi church tu, you pergi dengan grup tu ke ataupun you saja seorang-seorang pergi redah macam tu? Pergi dengan grup tu. Saya buat performance dengan mereka. Pergi hari Ahad. So you pergilah. 3 tahun saya pergi. Setiap hari Ahad? Setiap hari Ahad. Selama 3 tahun saya belajar apa yang mereka buat. Subhanallah. 3 tahun. Bukan satu section lah. Ada banyak section lah. Okay. Bila you pergi tu, with the intention to learn ataupun with the intention to actually, bukanlah kata, kadang-kadang kan orang macam, jangan pergi church or jangan pergi other tempat-tempat ibadah yang lain sebab takut you terinfluence dengan tu. Tapi adakah benda tu berlaku pada you? Saya nak tahu apa yang Allah bagi tahu pada Quran tu, nak tengok apa yang mereka buat. So tak adalah you pergi ada satu masa you rasa macam tiba-tiba you macam terbuka hati ke? Tak ada. Saya dah clear dah mereka memang so wrong side. So you have good friends lah dengan dia orang, tapi dia orang tak aware lah your intention ni. 3 tahun Zul, hampir 3 tahun. Setiap minggu saya pergi church dan alhamdulillah pada ketika itu Zakir naik tengah top. Ustaz Zakir naik. Saya follow semua kelas dia. Saya ambil take note. Saya pergi jumpa dengan church. Okay, this is what your book said about you kan. Itu after 3 tahun ke ataupun while? Dalam masa 3 tahun tu you pergi macam tanya diorang? Ya, sebelum saya dapat skill dakwah kepada orang Jepun. Wow. Dekat saya train lah macam mana nak berdakwah dengan mereka kan. Tengok macam mana. So bila you pergi, so you ada question? Bukan you ada question. You raise question. Raise question. You pada dia punya priest ke? Priest dia. Dan memang betul. Agama Kristian ni dia bukan ikut Bible. Saya confirm. Dia tak ikut. Dia ikut apa yang dia faham. Sebab yelah you ada training daripada Ustaz Dr. Zakir Naik kan. So you bawa lah all this argument ni. Jadi bila saya confirm semua Kristian ni dia tak ikut Bible. Dia putar belikkan maksud Bible. Dan betul lah apa yang Allah cakap dalam Quran. Dia putar belikkan maksud di dalam Bible. Tulis memang tulis betul. Tapi dia putarkan maksud dia. So kenapa 3 tahun Zul? Kenapa lama sangat? Sebab saya passion. Masa tu saya tak ada tempat dakwah. So you just pergi je weekend. Sebab bila weekend tu cuti lah kan, tak kerja cuti, kan? Family you aware lah. Diorang tak risau ke? Tak risau. Sebab bukan pergi lama pun dalam sebab diorang tahu your intention lah. Tapi kawan-kawan yang you pergi tu, group yang you pergi tu,
Yang diorang pun tahulah kan you punya argument ni semua. At the end dia tahulah. At the end dia tahu. Sebab dia pun nak tujuan nak convert dengan saya. Tapi saya argue kan dengan mereka kan. At the end mereka pun tolak. Memang at the end conclusion saya tak boleh convertkan mereka. Yeah. Saya cuba nak convertkan mereka kan. Saya belum lagi lah kan. Saya cuba, then pada ketika itu saya tak ada tempat nak berdakwah. Okay. So saya fikirkan. So bila yang you pergi sana, maybe you boleh sharekan sikit apa benda yang you rasa, adakah semangat diorang ke, skill marketing ke, atau apa? Sedangkan diorang tu tak follow exactly Bible macam you cakap tu kan. Tak really follow their own book sebenarnya. Tapi macam mana diorang boleh successful? Majority of orang Jepun memang Kristian ke? Tu only 1%. Okay. Only 1%. Dan saya dapati mereka orang Jepun ni dia very, orang kata, mengikut. Dia mudah patuh. Kalau dia percaya dia akan buat benda tu. Dan malangnya dia dibelitkan. Okay, you kata 1% Kristian. Yang the rest? The rest masyarakat Jepun? Almost Buddhist lah. Dia katakan Buddhist tapi dia tak percaya pun. So banyaknya atheist lah. Majority atheist. Okay. Tapi atheist dia tak percaya Tuhan. Ya. Yeah. Ini dia percaya. Dia kalau dalam bahasa Arabnya musyrikin lah, musyrik. Okay. Dia percaya semua Tuhan. Okay. Dia ada banyak lah banyak Tuhan. Konsep God dia tu macam banyak. Semua Tuhan. Okay. Dia percaya Tuhan. Jadi musyrik lah sama macam zaman Rasulullah tu. Percaya Tuhan. Dia tahu Tuhan tu ada, tapi kadang-kadang dia panggil Tuhan Allah juga kan. Dia panggil Allah no kami. Maksudnya Tuhannya Allah. Okay. Dia one Allah of the no kami. Salah satu Tuhan mereka jugalah. Salah satu Tuhan lah dia percaya kan. Jadi dia bukan atheist. Atheist menolak terus kan. So majority dia percaya Tuhan lah. Okay, faham. Lepas itu saya mencarilah platform dakwah tapi tak ada. Apa yang you learn sepanjang 3 tahun you pergi ke church? Cara dakwah diorang, apa yang you learn? Maybe few things yang dia fokus on Bible. Dia fokus on Bible. Okay. Tapi bila kita tengok berdakwah Muslim pada gitu, dia tak fokus on Quran. Orang Muslim berdakwah guna sembahyang 5 kali sehari, puasa sebulan, lepas tu pergi haji. Yeah, that's a good tips. Orang Muslim puasa bagi tahu benda dia susah. Bagi tahu benda yang tak, jangan makan babi, jangan makan benda-benda haram. Jangan. Semua halal dan haram. Semua jangan. Bukan halal je, yang haram je diterangkan. Yang kena buat, semua yang burden. Maksudnya pada awal dakwah saya pun sama. Yeah. Dan saya tak dapat dipita sebab manusia ni dia nak buat satu, dia kena profit. Okay. Kalau dia buat satu, semua dia loss, total loss, tak boleh nak buat arak, tak boleh minum, benda yang suka susah lah. Islam ni complicated lah. Sebab itu culture dia. Culture dia kan. Kita okey lah, culture kita memang daripada awal kita tak involve dengan benda-benda macam tu. Ya, jadi pada ketika itu saya tak lagi jauh. Tak ada repeater. Orang dengar ceramah saya. You start dengan mana? You start dengan mana dulu Macam you kata you start ceramah apa, you start berdakwah ni, you ambil group mana dulu? Dia the first yang saya reach out ialah Ustaz Basit lah. Ustaz Basit yang pada ketika itu dia podcast dia punya YouTube. Kat situ saya dah U-turn lah. U-turn. Tak, maksud I dekat Jepun tu, you start dengan grup mana dulu? Yang adakah dekat tempat kerja you ke? Tak, maksud I orang yang you nak approach, nak you kan ada drive nak bagi tahu pasal Tuhan, bagi tahu pasal Islam semua kan. So kat mana, siapa yang you pergi approach? Adakah colleague you kat tempat kerja ke, ataupun jiran-jiran you ke? Itu dah normal. Itu you memang selalu bercakap-cakap lah. Diorang pun aware lah kan. Bila ada meeting cakap itu dah memang daripada awal. Yang you serious ni, yang macam now I target Kristian lah. Kristian tu maksudnya orang yang pergi church tu ke? Ataupun orang pergi church tu. Orang pergi church tu. So bila pergi church tu, you take that opportunity lah. Tu dakwah mereka lah. Okay. Instead mereka dakwah saya, debate lah kan. At the same time, yang sebelum tu lah, mengapa yang saya minat Islam ni lah, Ustaz Basit lah. Okay. Dia kitab Penawar Bagi Hati. Bila saya sampai Jepun, something missing. Waktu tu you read the physical kitab ke, ataupun you jumpa dekat YouTube. Saya just dengar YouTube, ambil nota je Ustaz Basit upload dia punya ceramah ke YouTube. Dan saya just ambil, dan lepas tu untuk you jadikan point
Or you learn yourself untuk Saya tahu hati saya tak saya tahu hati saya tak pure kan. okay, Macam mana betul Allah jumpa saya, kita pernah bagi hati kan. Okay, let's try this. Macam apa yang saya nak, apa yang ada tu macam match tau. Jadi saya ikutilah kelas sampai habis. Memang betul lah dia banyaklah kata jaga makan, jaga percakapan, jaga perbuatan. More on kalau sekarang ni macam tazkiyatun nafs lah. Purification of the heart. Yes. Benda-benda yang start heart reformation. Reformation. Mungkin pada ketika tu tak banyak lah kot dekat dalam tu yang tak banyak perusahaan perhat kan, buat benda yang baik kan, jangan mengatur orang kan, benda-benda yang jangan makan lebih kan, jangan makan banyak. Jangan makan lebih susah. Jangan makan lebih kan. Itu benda-benda yang akan membazirkan masa kan. Benda-benda tu lah yang U-turn saya. So sebenarnya instead of you terlalu gangho beria nak dunia, berdakwah dengan dunia dan berdakwah dengan orang lain, you start stop, tengok balik diri you. At the same time lah. At the same time kan. Apa macam muhasabah ataupun repair balik atau reform balik hati you. Balik lah. Okay. Saya mulakan hati sebab saya tahu daripada kecil dulu hati tu pusat segala-galanya kan. So something saya kena start dengan hati. Actually it's a good point Zul. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu fikir orang lain je. Terlalu judge macam nak betulkan orang lain, nampak orang lain yang salah. Tapi kita patut pause, tengok balik diri kita dulu. Sebab kalau kita tu tak reform, tak apa tadi you cakap, perbetulkan diri kita, hati kita, dia tak terpancar daripada action kita, dari akhlak kita. Kan? Ya, betul. Jadi sebab saya nampak hati ni lah pusat kepada kita punya minda kan. Jadi kalau kita bersihkan hati, kita mental kita akan jadi bersih. Sebab apa yang drive kita lah hati kita kan. Jadi Alhamdulillah Ustaz Basit upload banyak sangat. Lepas ni pun saya akan jumpa Ustaz Basit. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itu driven saya. Yang orang kata gear satu lah. Gear satu. Pada ketika itu ada juga. Lepas tu you ubahlah cara approach you. Ubahlah kan. Ada juga Ustaz-Ustaz Azul Idros kan. Pun ada juga itu gear 1.5 kan. Tapi I sukalah tadi you cakap, you learn daripada diorang yang 3 tahun you dekat church tu, is diorang guna kitab diorang, Bible. So that's a good point. Mengapa kita dakwah tak guna Quran? Itu satu question yang you... Yes. Satu point yang you ambil lah tu. Lepas tu Allah jumpakan saya dengan Ustaz Abdullah. Okay. Yang tadabbur Quran. Saya ikut kelas Ustaz tadabbur Quran. Pada tu mula saya... Waktu tu you belum lagi bagi Quran pada... Belum lagi. Masa tu baru start the beginning. Baru dah bagilah. Dah start Quran sebab saya jumpa Norman Alihan. Ada orang ajarkan saya at the same time. Sebelum tu Norman Alihan jugalah. Tapi pada ketika itu dia punya terlalu susah. Dia cakap dia macam tu technical kot. Tu technical. Macam mana tinggi, deep sangat ni kan. Jadi Alhamdulillah. It takes time to me nak digest benda tu. Digest benda yang dia cakap tu kan. Lebih kurang 3 bulan 4 bulan juga baru saya boleh faham apa yang dia cuba sampaikan tau. Dan Alhamdulillah at the same tu Ustaz Abdullah lah. So Ustaz Abdullah punya kelas saya ikut, saya ambil take note kan. Itu yang saya kena start dengan Quran lah. Waktu tu ada ketikanya yang hujung minggu you pergi ke Masjid Kobe. Itu bila tu? Stage bila? Itu stage yang selepas tahun kedua saya dakwah pada Kristian. Saya dah dapat nampak ini tak boleh pergi mana-mana ni orang Kristian ni. Saya pergi banyak gereja. Saya cuba influence dia. You pergi gereja? Gereja. Yang you kata 3 tahun tu, you bukan pergi satu gereja, you pergi... Bukan, banyak gereja. Masya Allah. Hampir semua gereja yang dekat Osaka tu saya akan macam pergi. Mana you ada this drive Saya geram. Macam mana dia orang ni boleh percaya, macam mana dia orang boleh berani dakwah saya. Next saya nak dakwah pula mereka kan. Macam mana mereka berani nak dakwah saya tau. Ya Allah. Setiap weekend saya akan cari search dekat Alhamdulillah Google Drive mudahkan. Google Map mudahkan saya untuk cari search church kat mana. Dan church memang banyak. Subhanallah. Memang banyak. Saya pergi lepas same time, lepas tu Alhamdulillah Allah bukakan saya pergi ke Kobe Masjid tu jauh dengan tempat saya, lebih kurang dekat 2 jam. So memang normally saya tak akan pergi masjid tu lah. Saya akan pergi masjid dekat Masjid Osaka. So bukanlah kata every week you pergi Masjid Kobe tu. Sebelum tu. So you pergi, kenapa you nak kena pergi Masjid Kobe? Kawan saya yang saya impresikan dia kahwin dengan Jepun, dia kahwin dengan Jepun. Dan dia minta saya jadi saksi dia. Pada hari tu, hari Ahad tu saya pergi ke Kobe Masjid. Tujuan untuk menjadi saksi dia punya pernikahan. Dan di situ saya duduk, nampak Jepun datang. Ramai. Tengok masjid, bangunan. Sebab you kata masjid ni tak ramai orang Jepun kan? Masjid tak ramai. In general, you kata masjid tak ramai orang Jepun. Tapi Masjid Kobe yang you pergi tu ramai orang Jepun. Ramai orang Jepun melawat. Tengok bangunan. Sebab
didapati Masjid Kobe ni jadi macam warisan Kobe. Oh, heritage building Heritage lah. building. Oh, Jadi okay, orang okay. Jepun akan datang tengok. Bukan orang Jepun je kan? It's a tourist. Tourist spot lah kan. Jadi, saya cakap, Okay. okay, saya dah dapat jumpa dah. Saya tak payah pergi mana-mana gereja-gereja lepas ni. Instead saya pergi cari orang yang tak nak Islam, baik saya cari orang yang nak Islam. Nak tahu pasal Islam kan. So kebanyakan diorang tu cuma melawat lah. Melawat tengok building, ada yang nak tahu Islam, ada yang just yelah nak tengok building Islam kan. Pada saya cari orang yang tak nak, baik saya tunggu pada orang yang nak belajar. Dari itulah saya pergi setiap minggu ke sana. Tahun 2013 lepas tu. Itulah Zul, you pergi sana dengan bawa Quran Japanese translation Ada ini yang terbaru. Okay. Sebelum ni ada version lama yang warna merah macam ni. Ini yang ni lah yang you bawa ni. Ini yang version baru. Oh, okay. Ini yang dikeluarkan oleh Saudi. Kerajaan Saudi. Mana you dapat Quran-Quran ni? Memang ada lah kat sana? Ini sekarang ni masih percuma lagi. Tak, maksud I, waktu ketika tu kena beli. That means waktu you pergi ke Masjid Kobe, memang you bawa Quran? Saya beli daripada Tokyo. Dia panggil beli daripada organisasi yang menjual Quran di Tokyo. Okay. Japan Muslim Association nama dia, JMA. Beli pada mereka. Ini pun JMA jugalah. JMA print. Ini antara Quran yang latest. Tapi ni all Japanese. Okay. So ini latest version ni lah. Dari segi berapa banyak Quran you bawa setiap kali you pergi tu? Mula-mula saya gunakan duit saya, bonus saya lah kan. Masa tu tak banyak. Masa tu dalam the first beginning dalam sebulan 20 naskah macam tu lah. Yang orang minat lah kan. 20 banyak Zul. Sebulan. Sebulan kan. So seminggu dalam 3-4 yang berminat dengan Islam lah kan. Yang datang banyak. Memang you terus bagi Quran? Bukan kan? Dia datang, tanya dia yang minat Islam. Sebab datang Quran tu mahal masa tu. 2,500 lebih kurang RM100 satu. RM100 senaskah kan. Jadi saya tak boleh bagilah. That time dari segi kos semua tu datang masa tu dia bonus saya lah. Masya Allah. Masa tu the beginning, the beginning dia bonus saya. Alhamdulillah Allah bagi pada tahun tu bonus saya paling banyak 3 bulan. Sebab Allah tahu you punya niat tu. Tak tahu kan. Waktu tu you pergi seorang-seorang ke? Seorang. Masa tu saya dengan bawa Quran seorang. Tak ada. Dengan drive 2 jam? Dengan naik train dekat hampir 2 jam daripada rumah saya. Ya Allah. Tak ada sebab passion saya tadilah kan saya tahu Quran saya kena jaga, saya kena kembangkan Islam. Saya tak puas hati mengapa orang lain boleh kembangkan dengan agama ni, mengapa Islam tak boleh kembang, sedangkan Islam agama paling mudah nak berkembang. Tapi you learn giving the Quran tu from the church. So bila you start approach orang kan, then you bagi Quran, macam mana you start tu? Macam takkanlah you terus jumpa terus hi Quran here, macam mana tu? Okay, Alhamdulillah sebab saya Allah anugerahkan dengan communication skill tahu boleh read orang punya mind lah kan. Jadi saya akan separatekan orang yang datang ke Kobe Masjid tu, sama ada dia nak tengok masjid ataupun saya boleh convince dia nak tukarkan kepada percaya pada Allah. Macam you tengok sama ada orang ni baru lagi baru nak tahu ataupun dia dah memang mencari, dah memang macam nak macam tu. Okay. Saya tanya sama ada dia percaya pada Tuhan ataupun tak. Dan kalau tak percaya Tuhan ni saya akan cerita just roughly lah, sebab dia tak percaya pada Tuhan, kita susah nak convince orang daripada dia sebab dia dah set diri dia tak percaya pada Tuhan. Tapi yang saya percaya pada Tuhan, ini saya akan convince dia. Sebab dia kata dia percaya pada Tuhan. Dan saya akan tunjukkan pada dia lah, sebab manusia ni dilahirkan macam without nothing knowledge. Secara fitrah dia? Secara fitrah dia tak ada ilmu. Okay. Nak buat apa, nak makan apa, nak minum apa, semua kita kena ajar. Manusia ni kena pergi sekolah. Tapi secara fitrah kan ada juga certain insting tu yang dia macam insting tu pun telah diajar oleh mak bapak dia lah, yang ajar sebelum kecil. Apa culture dia semuanya kan. Kalau dia sendiri dia tak boleh ada idea tu datang daripada benda yang telah diajarkan pada manusia lah. Kalau tak ada orang ajar, dia takkan tahu apa kan. Jadi berbeza dengan binatang kan. Jadi dari sinilah saya tunjukkan bahawa pada Quran ada Tuhan yang bercakap dengan manusia. Kalau dia percaya pada Tuhan, mestilah Tuhan tu bercakap dengan kita. Takkanlah Tuhan tu ada tak bercakap, tu tak unlogical lah kan. Jadi saya provekan pada mereka ialah Tuhan yang bercakap dengan manusia, yang menghantarkan Rasul pada manusia, yang Tuhan yang satu-satunya menghantarkan 25 orang Rasul kepada manusia.
Tak cukup dah, ini dah cukup dah, proof dah. So melalui Quran ni Melalui lah. Quran ni yang terakhir, mesej yang terakhir kan. So saya terangkan pula Quran ni the only book in the world yang yang tak berubah. Setiap benda dia perlukan, manusia ni dia ada fashion. Baju pun berubah. Dia trend kan. Trending, Habis trend tu habis lah. Habis trending. Dia kena tukar sebab dia tak boleh, satu benda tak boleh match out all the generation, tak boleh pakai. Dia kena tukar baju ke pakaian ke bahasa ke apa. Ini adalah hanya satu buku kat dunia ni yang boleh pakai dekat semua masa, semua tempat. Okay. Tak ada buku yang Diorang convince ke? dia confuse lah sebab kita dah tunjuk kat dia benda ni, tunjuk dalam dia kan. Jadi kalau dia tak nak, percaya dah rugi kan. Ada antara mereka mula ambil lah. Dan dari situlah mula repeater. Repeater maksudnya? Repeater maksudnya nak belajar. Dia datang semula Dia tak datang semula sebab dia jauh. Okay. Ambil tukar kontak dia, belajar melalui kelas. Melalui online lah. Masa tu saya call lah. So you lah ajar? Call lah malam lepas habis kelas. Lepas habis kerja, pukul 10, 9, kau sekolah ajar. Dan dari situ dah start. Itu starting lah macam mana you buat kelas tu semua. Kelas ni, lepas tu saya buat silibus saya pula. Silibus apa ayat-ayat yang saya kena tadabbur kepada mereka supaya mereka nampak Islam itu. Jelaskan. Jadi dari situlah saya mula, dan dari situlah mula repeater. Repeater tu maksudnya orang yang mula mencari Islam lah. Dari situlah mula convert menjadi Muslim. Sebelum tu saya dakwah tak ada conversion, tak ada. Sebab you pergi kat church, mungkin cara juga. Lepas tu cara jadi you memang convince lah memang the best dakwah is actually, macam mana kita nak sampaikan kita punya din tu, is actually get the book. Yes. Kena melalui, walaupun kita terangkan dalam bahasa Jepun, bukan bahasa Arab, dia ada dia punya message tu ada. Message tu yang powerful dia. So kalau kita tengok balik, kalau macam kita parents nak ajar anak-anak kan, nak suruh solat kan. Solat nanti Tuhan marah, Allah marah, ataupun jangan buat tu, jangan buat ni nanti kan. So approach tu sebenarnya ada gap sikit lah. Ada gap lah. Especially kalau parents tu dia sendiri kurang membaca Quran ni, satu bertadabbur dengan Quran. Jadi macam mana anak-anak tu nak aware sebab dia tak bawa benda Quran ni tu Sebab kita jangan cakap orang luar ataupun kena ada ustaz-ustaz yang punya peranan. Sebenarnya peranan kita sebagai individu, sama ada parents ke atau siapa-siapa kat rumah kan. Quran ni lah is actually kita punya tu. Orang yang nak percaya Quran dah cukup bukti dah. Orang nak percaya pada Allah itu wujud, Quran dah cukup dah bukti dah. Dah tak perlu bukti lain dah. Definitely. Jadi samalah pada saya ajar pada mereka, kalau anda nak percaya bertuhan, Quran ni dah cukup dah. Jadi mari kita study bersama Quran. So Zul, activity you pergi weekend ke masjid Kobe lah kan? Kobe. So you dah konsisten lah pergi masjid Kobe pada ketika tu? The first beginning hari Ahad sajalah. Okay. And then the second year tu Sabtu Ahad. Selama berapa tahun tu you pergi? Selama sampai 2018. Daripada? 2012. 6 tahun? 6 tahun, hampir 6 tahun lah. Subhanallah. So you mesti jumpa ramai orang? Ramai. You mesti jumpa ramai juga Malaysian pada ketika tu? Ramai lah. Ada tak yang macam amazed, you buat apa ni? Kenapa you kat sini? Mula-mulanya ada. Tapi by the end of 2015 tu saya dah kenal Ustaz lah, dah kenal Ustaz Abdullah, dah kenal Ustaz Basit. 6 tahun Zul. Masjid Kobe okey ke you kat situ? Okey, pada tahun itu, pada tahun 2017, akhir tahun 2017, Kobe Masjid tukar dia punya organisasi, manajemen organisasi, semua tukar. Daripada presiden sampai imam. Okey. Jadi 2018 tu saya dapat tentangan lah sebenarnya daripada ahli the new management sebab dia tak suka cara saya ada di situ dia tak berkenan bagi-bagi Quran kat situ, dia tak suka. Pada pendapat dia Muslim ramai lagi yang tak datang ke masjid. Kenapa nak pergi fokus kepada non-Muslim? Pergi dakwah, pergi cari Muslim tu. Belum Muslim ni ramai. Lain lah dia punya direction dia lain. Bukan salah lah kan. Betul lah kan. Kalau Muslim ni kalau boleh ramai yang lagi datang pergi masjid, lebih ramai yang orang boleh buat menyebarkan Islam. Tapi kan. Tapi you punya interest you punya passion is to focus on Japanese. Sebab saya daripada tadi saya datang ke Jepun, saya suka Japanese kan. Saya dilahirkan suka. Lepas tu you macam
kesian diorang tak tahu Tuhan semua. Tak kena So, tu meninggal that kena passion. bakar. Meninggal kena bakar, satu benda yang sedih. Hmm. Diorang pun tahu kan, dia pun dalam masa meninggal tu dia kata macam kesedihan, satu benda yang duka cita kan. Kematian satu benda yang macam kesedihan, macam masuk neraka kan. Macam satu benda pakai baju hitam, So gelap-gelap memang itulah menangis. culture dia kan. Jadi dia dah nampak dah benda tu macam ke arah yang tidak baik kan. Jadi yelah, saya geram lah macam mana syaitan atau iblis boleh tipu mereka sampai dia boleh percaya benda yang tak ada. Yeah. Saya paling marah ialah syaitan tipu dia minta pada pokok. Pokok tu pun tak dekat. Minta pada pokok maksudnya dia pergi duduk kat pokok tu. Dia pegang pokok tu, dia minta macam tu. Dia minta dengan Itu Tuhan dia lah. dia dengan tutup mata lagi. Saya pernah interview, mengapa minta pada pokok? Dia kata pokok ni umur dah 300 tahun. Okay. Dia umur panjang. Jadi saya sekarang ni 80 lebih. Saya nak panjang macam umur. Saya dengar aduh. Okay, faham. Nak sama macam pokok. Kita kalau dengar pun kita rasa macam aduh. So you ni Kan? ni cerita betul lah ni. Cerita betul. Okay, Masya Allah. Takkanlah minta pada Tak pokok. apa, not to offend anyone, tapi macam I sebenarnya tersenyum tu bukan pasal dia minta pada pokok. I tersenyum cara you tu kan macam nak membayang macam pokok. Yalah kan. Geram kan, kita geram. Mengapa dia orang ni boleh ditipu, minta pada batu, minta pada kayu, ditipu berturun-turun, berketurunan turun. Kan? Faham? Jadi bukan sikit, 125 juta. Hampir semua penduduk Jepun tu kena tipu bulat-bulat macam tu kan. Dan yelah, manusia ni bila dah ramai sangat orang buat, walaupun salah jadi betul. Dah ramai semua orang sekeliling buat kan. Benda tu yang jadi macam saya wujudkan satu geram pada saya lah. Macam mana untuk tukar benda ni supaya dia boleh melihat Allah, Tuhan yang menciptakan. Alhamdulillah tahu Zul, perasaan tu yang ada tu is actually quite rare. Walaupun mungkin ramai yang ada perasaan macam tu, tapi tak ramai yang berani nak sacrifice kan masa, tenaga, wang ringgit, weekend dan sebagainya kan. Jadi drive you yang kuat tu Allah dorongkan you dipilih untuk ada di Jepun pada ketika tu. Sekarang pun satu benda yang subhanallah. I feel so jealous. Ya kan. But alhamdulillah I think dalam Islam kita boleh cemburu pada dua keadaan kan. So keadaan di mana orang yang punya harta yang spend ke jalan Allah, dan juga orang yang ada ilmu yang also share di jalan Allah kan. So alhamdulillah, I rasa ramai sangat orang yang mencemburui apa yang Zul buat, dan dorongan, dan semoga ia menjadi satu kekuatan lah, kekuatan pada setiap kita yang ada, yang kita tak pernah terlintas satu benda yang impossible, insya-Allah Allah boleh jadikan dia possible kan. Betul. Yeah. Jadi okay, dalam Zul berdakwah, bertemu dengan orang dan ada rejection dan sebagainya, pasti ada satu stress yang tinggi, pressure yang kuat kan. Macam mana you manage stress you? Okay. Nak drive lagi, you pun nak jumpa orang lagi, orang reject lagi. I mean all these things. Okay. Love lah. Jawapan love lah. Salah satu ialah masa saya dengan Jepun, belajar dengan Jepun, semua macam-macam Jepun baik dengan saya, bagikan free. Masa saya bekerja dengan Jepun, semua ilmu dia ajar, engineering semua senior saya ajar tanpa selindung. Ya, Masya Allah. Bila saya jumpa Jepun semua bajar, bagi apa saya minta, semua dia bagi, dia support, tolong. Jadi macam dia create satu love pada saya, pada bangsa ni yang buat baik pada saya. Satu lesson kat sini kalau kita sentiasa buat baik dengan orang, akan diciptakan perasaan kasih dan sayang orang tu pada kita. Jadi bila saya rasa macam sayang pada bangsa ni, mengapalah bangsa ni saja yang paling banyak yang bantu saya. Yelah, saya bekerja dengan company mereka kan, tapi mereka kebanyakan masuk neraka. Rasa macam satu benda yang yang why dia orang buat baik kan, dia orang buat baik, tapi mengapa dia orang akan pergi ke sana kan. Jadi itu satu yang push saya lah. Perasaan cinta tu, sayang pada bangsa mereka kan. Sayang, kita kalau nak dakwah ni kena sayang pada orang tu kan. So sebenarnya untuk ada perasaan sayang, untuk punya hati yang besar ni kepada semua orang tu, itu pun satu rahmat daripada Allah. Kerana setengah orang dia hanya fokus pada diri dia saja. Fokus pada self, everything about
self kan. Apatah lagi kadang-kadang dia skop dia hanya pada keluarga dia je, pada anak-anak dia, pada apa ada pertalian darah mak ayah dia. In fact, kalau orang luar jiran pun dia kesian, dia tidak punya hati yang besar. Perasaan ni adalah sebenarnya satu katastrofi jugalah sebenarnya. Sebab dalam Islam kan hadis tu bercakap kalau kita patut sayang kepada saudara kita kan. Kalau dia sakit, kita pun akan rasa sakit dan semua. Sepatutnya kita punya hati yang besar sebagai seorang mukmin muslim kan. So apa yang you ada tu, perasaan yang you ada tu, masya-Allah Zul, is Allah punya direction juga. Alhamdulillah, satu rahmat yang Allah bagi. Sebab kebanyakan kita zaman sekarang lagi lah orang hanya fikir diri sendiri je. Jadi memang kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab kalau kita dah cukup lah. Kalau kita bulan tu kita cukup makan, family kita cukup makan, anak-anak cukup lah kan. Kita tak boleh ada perasaan yang lebih besar. Dan kita tak boleh nak melawat. Kalau keluarga kita sakit, mak ayah kita sakit, kita pergilah melawat. Kalau jiran sakit ke kawan-kawan sakit, dia nothing to do with us kan. Dah jadi macam hati kita tak besar kan. Tapi itu adalah satu rahmat juga yang Allah bagi kan. Masya Allah. Jadi itulah you punya driver saya. Sebab kadang kita nak masuk syurga. Syurga tu besar. Takkan nak duduk seorang boring. Saya suka bercakap kan. Saya nak bila masuk syurga ramai dengan joining party dekat sana. Takkan parti saya datang 3-4 orang datang rumah saya lah. Rasa tak seronok kan. Jadi kita nak banyak, seramai mungkin nak berkumpul balik di sana kan, sebab tempat kita yang asal kan. Benda tu lah yang antara yang driven saya lah. Nak ajak seramai mungkin orang yang masuk ke syurga kan. Supaya kita duduk rumah seorang boring, rumah besar. Bayangkanlah kita pun sekarang ni rumah besar, duduk seorang-seorang. Ya, boring kan? Boring. Jadi benda-benda macam lah kan. Kesian tengok mereka. Sebab mereka tak tahu. Mereka buat baik. Buat baik pada kita kan. Jadi lepas tu, okay, macam mana you manage your stress? Biasanya saya akan discuss dengan my partner lah. Okay. My wife saya Alhamdulillah memang very understanding. Okay. Dan saya, sebab saya suka bercakap, saya share juga benda-benda yang tu dengan sahabat saya yang rapat. Macam saya team Japan Dawah Center. Sekarang pun saya ada team syurah saya yang saya, kalau saya tak ada something yang mengganggu saya akan discuss dengan orang. Saya akan tanya pendapat dia. So saya suka tanya pendapat orang. Okay, saya ada macam ni, macam nak buat ya. Apa pendapat anda? So benda tu yang bila orang bagi idea ni, dia satu benda yang macam beri kita jalan baru untuk macam mana nak tackle down problem yang kita ada kan. Stress ni pada saya ialah orang tu dia tak tahu nak share dengan siapa. Dia keep thinking by dia bersendiri sampai dia tak ada solution. Kadang manusia ni dia kena ambil idea orang lain, copy idea orang lain untuk dapatkan satu benda yang baru. Sebab itulah Allah bagi di Quran. That's a good point Zul. Sebab setengah orang dia hanya fikir dia je yang the best. Jadi dia sebenarnya limit diri dia kan. Sebenarnya secara dia tak sedar, dia limit diri dia daripada menerima idea-idea baru untuk dia memperbaharui diri dia, dan juga dia consume semua stres tu kepada diri dia. Rugilah kan. Rugilah, kita share kan. Bila share orang pun lah, kita share partner kita, muteras kita kan. Sebab kita tahu banyak manusia ni diciptakan untuk berkomunikasi. Kita punya basic asas kita kena komunikasi dengan orang. Kita bukan binatang. Dia boleh hidup seorang-seorang. Kucing kita boleh beli, kita boleh bagi dia duduk seorang, dia tak stres. Tapi Zul, untuk hidup berjemaah ni kan, dan mengappreciatekan hidup bersama-sama ni, sekarang ni rasanya masyarakat makin lama community makin ke arah hidup seorang-seorang. Dia betul. tak suka. Betul, privacy. Lagipun dengan all this gadget, all this influence by ni, dia lebih suka dia buat hal dia, jangan kacau aku, jangan kacau kau. And so itu adalah budaya sekarang, dan budaya tu bukan fitrah kita. Bukan, betul. Maka itulah jadi banyak maybe penyakit lain, mental health dan semuanya kan. Ya, inilah yang dalam Quran pun tulis, syaitan sentiasa bagi kita idea-idea yang buruk kan. Sebab manusia ni dia dah dicipta untuk hidup berumah. Tapi divide and rule. Syaitan pecah kita. Sebab kalau satu dia senang nak tackle down. Jadi kat Jepun banyak bunuh diri macam itulah. Sebab dia alone. Dia tak discuss dengan orang. Ya, Jepun adalah satu negara yang banyak kan. Antara yang banyak kan. China pun banyak juga, US pun banyak juga. Tapi antara satu negara maju yang kata complete, yang perfect.
kalau macam negara China, Amerika ke, tak kisahlah sebab dia ada banyak problem. Ni dah perfect but still orang Yes. bunuh diri kan. So Antara negara puzzle juga kan. yang paling maju kat dunia, yang paling perfect kat dunia, tapi still bunuh diri. Why kan? Sebab itulah dia menyendiri. Okay. Dan biasanya semua menyendiri yang bunuh diri ni kan. Jadi sebenarnya Allah cipta kita untuk berkomunikasi. Sebab tu kita sembahyang berjemaah. Kan kita satu ummah, kan pergi ke Mekah pun pergi beramai-ramai kan. Allah suruh kita buat kenduri kan, buat majlis kan. Jadi memang kita hidup perlu berkomuniti kan. Dan Islam sendirilah dihantar untuk kita menyatukan kita yang berbagai-bagai pendapat, berbagai idea ni untuk hidup aman, damai, secara toleransi kan. Dan benda-benda ni lah yang sebenarnya yang akan menjadikan kita stres. Jadi kalau kita stres sebenarnya kita tak cukup kawan. Alhamdulillah saya terlalu banyak kawan. Alhamdulillah. Terlalu banyak kawan, alhamdulillah. Itulah saya rasa yang banyak driven saya lah. Okay, kita have a break sekejap. So Zul, berbalik kepada tadi tu, macam mana you manage stress? Okey, stres ni adalah bila terjadi pada saya lah, pendapat saya, stres terjadi apabila kita tak tahu nak buat keputusan. Dan keputusan itu border kita punya mind. Sebab kita tahu nak buat, nak choose. Dan dia akan keep kacau kita punya minda. Macam nak buat, apa benda, mengapa jadi macam ni, mengapa. Jadi saya alhamdulillah Allah berikan saya skill untuk mudahkan buat pilihan. A, B, mana lebih baik. Saya tak fikir masa depan jauh-jauh. Sebab saya tak tahu future macam mana. Apa yang saya tahulah depan mata saya. Saya ada makan ini A atau B atau C. Yang mana saya perlukan. Kalau saya perlukan, saya just ambil yang mana terbaik. So, surah Al-Mulk pun sendiri menuntut supaya kita membuat apa yang terbaik kan. Jadi, pilih apa yang terbaik kat depan mata. Dan tapi it's Zul, about choose. macam mana kita nak tahu itu pilihan terbaik? Sebab setiap orang dia akan cakap dia dah buat pilihan terbaik dah, tapi end up bukan pilihan yang terbaik pada fikiran dia. I mean, kalau semua orang senang nak buat pilihan terbaik, maka tak adalah masalah kan? That's why mungkin apa yang jadi perasaan, feeling. Dia involvekan feeling dengan dia punya pemilihan tu. Kita just pilih tu based on data. Furkan. Based on data lah. Mana yang lebih baik. Dan kita accept. Kedua ialah kita kena accept lah dengan qada dan qadar. Maksudnya bila you buat nak buat furqan tu, nak buat pemilihan tu, ada SOP dia lah. Ada SOP lah. Mana So SOP tu berdasarkan dengan SOP you apa? SOP saya berdasarkan mana lebih baik. Simple je. Mana yang lebih baik. Dia berdasarkan apa? Sebab tadi kata jangan feeling. Value. Value tu datang dari mana? Macam contoh RM50, benda ni buat dapat 50, benda ni dapat 100. Saya buatlah benda ni. Benda ni buat. Adakah material driven? Material driven. Jadi maksudnya kalau I nak buat, I nak pergi Kobe kan? Masjid Kobe. I boleh lalu jalan jauh ni, I boleh lalu jalan sini, kanan dan kiri. So pemilihan I adalah yang mana lebih bagi murah. I value murah. Macam tu lah. Kalau saya nak pilih murah. Kalau semata-mata tu? Kalau saya nak pilih hari ni nak jalan jauh ikut lain. So dalam Islam pergi jalan baik, balik jalan lain. So pilih jalan lain. Okay. Maksudnya Islam dah bagi kita satu rule and regulation untuk kita pilih jalan lain. Maksudnya you punya SOP tu still based on syariah lah. Syariah. Sebab tadi you cakap ada setengah orang akan based on feeling kan. Feeling tu kita punya nafsu semata-mata. So sekarang ni you tak boleh lah buat furqan tu, pemilihan tu, option yang you choose tu semata-mata feeling je. Feeling sajalah. Jadi kita ada standard lah kan. Standard kita Quran lah kan. So memang itulah praktis you? Ya, praktis saya. Okay. Sebagai satu contoh? Contoh macam katalah hari ni Zul nak interview saya. Dan ada seorang lagi nak jumpa saya juga. Nak discuss pasal penting juga. Macam mana dia nak pergi ke Jepun. Kan? Dua-dua penting. Tapi Zul, saya nampak ada banyak lagi orang akan dapat efek daripada kita punya percakapan ni. Jadi dua benda yang sama penting, tapi ini lebih priority lebih tinggi. Jadi saya minta maaf, saya hari ni ada meeting. So saya akan kita jumpa selepas ini boleh So akan saya shiftkan lah, sebab kita tengok apakah efek selepas itu yang besar. Kita value tu lah.
Okay, faham. So itu salah satu managing stress Manage- is membuat pemilihan yang terbaik. Terbaik. Kan lah. Jadi alhamdulillah kalau kita buat pilihan terbaik, kita tak akan rasa macam stres sebab kita dah buat berdasarkan kita punya understanding kan. Jadi bukan berdasarkan kita punya just a feeling kan. Jadi benda-benda itulah yang akan memudahkan Ada saya. tak dalam hidup you so far yang momen-momen yang you macam rasa alamak tersalah lah buat pilihan dan stres? Ada tak? Alhamdulillah setakat ini jarang lah. Ya, Ah, Masya Allah. Jarang. So sebenarnya stres ni memang boleh di-manage properly. Yes. Hmm. Yes. Jarang lah saya. Jarang lah sebab saya dah buat yang terbaik. Dan lepas tu saya terima lah. Kalau ni nak buat macam mana dah. Pada ketika itu saya dah pilih yang the best. Kalau jadi juga ini kadar Allah lah. Acceptance lah. Acceptance tu penting. Yes. Tak boleh nak tukar dah. Kita punya environment kan. Redha lah. Setelah kita buat yang Kita buat yang terbaik. terbaik. Faham? Redha lah. Jadi kita tak boleh nak tukar environment sekeliling. Kita boleh tukar diri kita je. So saya tukar je lah diri saya kan. Tu je lah yang saya buat. So Zul, pada ketika you dah 6 tahun berulang-alik ke Masjid Kobe dan sebagainya, ada tak you teringin atau ada macam you nak ada tempat sendiri daripada you kena ulang-alik ke situ untuk mengajak orang datang? Macam mana, apa yang you ada? Pernah tak you terlintas? Pernah tak you terfikir you akan ada satu center di mana semua orang boleh datang ke situ belajar? Pada ketika itu tak ada. Sebab saya dah masa di Kobe tu, saya dah ada repeater. Every month dah ada syahadah. Masa tak banyaklah, 1-2 orang syahadah. Dan kerja saya pun dah, alhamdulillah, gaji pun dah okey. Lepas tu dengan bantuan Ustaz Abdullah, dapat sedikit bantuan daripada keluarga saya untuk kos-kos saya berdakwah. Memang pada saya dah perfect lah. Dah selesa lah. Kerja pun ada, boleh buat kerja dakwah. Balance lah, work and life balance lah kan. Tapi satu ketika tu Allah sekat saya dakwah di Masjid Kobe. 2017 tu. 2017 tu. 2018 akhir. Allah sekat. Saya tak boleh buat dakwah. Daripada situlah you dah keluh resah. Saya tahu saya suka dakwah. Dan Allah bukakanlah Japan Dakwah Center. Macam mana pada ketika itu ada persatuan daripada Malaysia lah, dia panggil Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia dan diketuai oleh Dr. Haizul. Okay. Dia datang jumpa saya sebelum tu, 2 bulan sebelum tu. Jomlah bersama kami nak bantu dakwah kan. Saya cakap okey, saya terima. Terima kasih. Saya tahu Jepun ni mahal kan. Lepas tu saya pun dah selesa dah dengan keadaan ni. Saya dah buat setiap hari, saya balik office, ada kelas, ada syahadah. Buat apalah saya nak menyusahkan ni. Dah berapa syahadah dah pada ketika masa tu? Dalam 60-70 orang juga Masya lah. Allah. Dah lama kan. Selama 6 tahun tu. Lama. Masya Allah, jadi 60-70. dah banyak kan. Jadi buat apa saya nak. Saya dah ada kerja kan. Allah tutup dakwah saya di Kobe. Buat saya terpaksa tengok option lain. Lepas tu Dr. Haizul kata saya pergi ke Malaysia. Dia panggil option lah. Dia kata bulan 12 cuti, kami taja, tiket kami bagi. Saya dah tak ada, Matahari saya pilihan. Duduk Jepun tak ada buat apa, pergi Malaysia dapat something baru, tiket free. Takkan saya tak nak pergi. Saya pergilah ke Malaysia. Bila saya pergi Malaysia, dia train saya selama dekat seminggu. You ambil cuti lah? Ambil cuti. Memang cuti tahunan. Okay. Disember. Bila saya dapat train, saya tengok dia boleh buat. Dan dia kata dia balik Jepun, Zul, cari bangunan. Kami bantu. Dari situlah. Waktu tu mula tercetus nak ada. Lepas tu Allah mudahkan. Beli bangunan dalam masa, selection bangunan dalam masa seminggu je dapat. Selection. Okay. Nak beli semua mudah. Proses tu tak ada macam, tak ada cabaran. Macam berapa kos bangunan masa tu dalam lebih kurang 4 juta. Itulah Japan Dakwah Center tu? Yes. Okay. Lepas tu Ustaz Abdullah pula bantu. Ustaz Abdullah bantu. Macam mana datang Ustaz Abdullah pula? Ustaz Abdullah datang ialah pada ketika abang Ustaz Abdullah pergi ke Kobe. Okay. Masa bekerja dengan utusan Malaysia. So masa datang Masjid Kobe, wartawan lah. Okay. Berjumpa dengan saya. Dari situlah saya kenal dengan abang
Ustaz Abdullah kan. Mm-mm. Abang Tamizi nama dia. Kemudian Abang Tamizi tu kenalkan saya dengan Ustaz Abdullah. Sebab dia tahu saya suka Quran. Awak nak belajar Quran tak? Dia kata, adik saya ajar Quran. Okey, nanti saya bagi nombor kontak Masya dia. Allah. Just kontak macam tu je. Saya masuk dalam grup Ustaz. Lepas tu berkenalan dengan Ustaz macam tu lah, WhatsApp. Lepas tu ada satu hari dalam ceramah Ustaz, saya bawa buku Ustaz. Saya Buku apa bagi dia? Ustaz ada Allah. tulis banyak buku. Yes, ada. Alah, saya lupa tajuk dia, maaf. Kobel lah. Okey. Saya tulis, kalaulah penulis buku ni sampai ke sini kan. Okey. Lepas tu ada student Ustaz taja, bagi tahu saya, okey, saya nak saya taja Ustaz datang ke Jepun. Tu permulaan Permulaan lah. perkenalan. Perkenalan. Lepas saya bawa Ustaz ke Jepun. Ustaz cinta dengan Jepun. Ya. Dari situlah yang mendorong Ustaz membina Fajar Iman Terbit untuk support bantu dakwah di Jepun. Jadi Zul, di Malaysia organisation yang membantu you, you ada yayasan apa NGO apa? NGO yang ada sekarang Fajar Imam Terbit lah. Okey. Yang ini by Ustaz Abdullah lah. Ustaz Abdullah. Dan satu lagi lah dakwah Islam di Bumi Imam Terbit. Ini by my family lah. Okey. So dua, sebab sebelum saya berdakwah dengan Ustaz ni, family saya yang support saya. Ni yang kedua ni yang Ustaz lah. Tapi yang banyak bangunan semua under DDC sendiri, under Persatuan Ustaz lah. Jadi berapa lama tu sampai Japan Dakwah Center di Osaka? Yes, ya. Direalisasikan daripada hari yang you ketika yang you pergi training di Malaysia tu, cuti tahunan you tu, sampai untuk you dapatkan building tu berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan 7 bulan. 7 bulan. Dan renovation 7 bulan untuk menjadikan dia bergerak lagi 6 bulan. So by 2020 bulan 3 dah fully function. Dah PKP ke waktu tu? Masa tu lah PKP datang. Okay. Opening day PKP announce. Jepun tak boleh keluar. Lepas tu macam mana tu? Masya Allah. Waktu tu you masih bekerja ke? Saya dah full time dah. Masa 2009 dah full time dah. Okay. Jadi memang 100% fokus lah. Fokus lah. So apa perasaan you pada ketika tu? Sebab ni dah satu tanggungjawab yang besar dah ni. Dah bukan... Dia ubah plan saya jadi online. Banyakkan buat kelas online. Banyakkan buat Zoom. Jadi dakwah tu jadi lagi besar. Sebelum ni dakwah tunggu orang datang. Masya Allah Itu rahmat dia PKP Sebelum ni, sebab dekat Jepun PKP tak ada. Orang bebas lagi keluar. Cuma tak boleh berkumpul je. Jadi reach out saya jadi lagi jauh lagi sampai satu Jepun. Bukan dekat Osaka je. Macam Kobe Masjid tu dekat Kobe Masjid je. Jadi alhamdulillah saya boleh rancang artikel, boleh rancang kuliah, buat live. Whole Japan boleh dengar. Tapi di center sendiri orang tak boleh datang. Boleh. Jadi pada tu kami ambil intern. Student-student Jepun datang belajar Islam dalam small scale lah, tak boleh buat besar lah, tak boleh buat yang besar-besaran lah, buat perjumpaan kecil 20-30 orang. Cuba you cerita sikit apa strategi you mula-mula bila dah ada center tu. Apa yang you mula-mula you nak buat? Apa you dah buat lah apa tu? Saya influence Jepun. Okay, saya create a team lah. Teknik tu? Saya create team, saya bagi mereka tanggungjawab. Saya tahu saya nak reach out Jepun semua tak boleh sebab saya seorang. Jadi saya gunakan student-student ni untuk reach out kawan dia. Student Jepun ke? Student Jepun. So student ni akan reach out kawan dia dan panggil kawan dia. Kawan atas kawan. Student ni dah masuk Islam ke belum? Belum. Tapi diorang incline Incline sebab kita bagi tahu Islam ni agama yang terbesar di dunia dan agama yang akan berkembang di dunia. Dan kalau anda tak tahu, anda rugi. Anda tak ikut trend. Trending sekarang adalah pada Islam. Tapi macam mana you reach kepada student ni? Adakah diorang datang center you ataupun you pergi reach diorang? Ke macam mana? Dia datang center, saya influence dia, suruh dia panggil kawan dia. Tak, macam mana in the first place dia boleh datang center you tu? Okey, itu Allah jemputkan. Okey, cuba cerita sikit. Center you tu macam mana sampai orang Jepun boleh masuk? Sebab kita kadang-kadang kita punya Islamic Center sendiri pun orang Islam sendiri takut nak masuk kan. Bukanlah nak cakap kan. So cuba cerita sikit apa yang menarik sangat ni center you sampai orang yang non-Muslim pun boleh nak masuk. Saya lebih kepada konsep di mana kawan di atas kawan lah. Sebab basic saya adalah dakwah lah kawan. Kita tak boleh dakwah musuh. Musuh takkan terima. Kita hanya boleh berdakwah bila kita dah menjadi kawan dengan dia. Dan saya
saya beritahu tadi, saya suka benda orang Jepun. Jadi saya berkawan dengan mereka. Bila kawan mereka, dia nampak saya baik. Yalah, kadang-kadang suka kita as a normal sebagai kawan kan. Jadi dia akan panggil kawan dia pula. So kawan dia pula, saya akan berkawan dengan kawan dia pula. Dan kawan dia akan panggil kawan lain pula. So networking Networking. Dia kawan atas kawan, dia lama berkembang besar. Bila saya dah jadi agak famous macam ni, dah mudah, dah ramai orang kenal saya. Jadi orang ni perkenalkan saya kepada anda kan. Dia Jepun macam tu cara dia. Dia kena ada by kawan lah. Hanya kadang-kadang je datang yang by by jumping. Accidentally tersinggah ke macam tu. Tapi sekarang sebab Instagram pun dah ramai follow, Facebook pun dah ramai follow, orang dah kenal. Jadi orang dah mula datang by themselves. Kalau ada audience yang nak follow Zul dan Perjalanan Dakwah Zul ni, kat mana dia orang boleh tengok? Okay, follow kalau untuk bahasa Melayu, Japan Dakwah Center Bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Jepun, Japan Dakwah Center Bahasa Jepun. Kita ada 2 channel. Apa itu, Facebook ke Instagram ke? Dua-dua ada. Okay. Kita totally separate. Sebab Facebook ni untuk orang yang 40 ke atas. Instagram ni untuk orang 30 ke bawah. Saya tak tahu mengapa kat Jepun. Bila ada sama kot, sekarang dah try, dah macam-macam lagi kan. Dekat Jepun, dia 30 ke bawah banyak Instagram. Are you on TikTok? TikTok belum lagi. Okay. Belum lagi. Sebelum cukup yang belum sampai ke level tu lagi kan. TikTok saya tengah usaha lagi lah kan. Tapi okay, Alhamdulillah Zul. So jadi dah berapa lama Japan Dakwah Center di Osaka sekarang? Sejak 2020 ya. Sekarang jadi dah tahun keempat. Jadi cuba cerita apa antara achievement yang you dah, daripada asalnya you sendiri, you ada small team. Macam mana, apa yang dah antara aktiviti you ada yang you nak invite lagi ramai orang datang, apa lagi benda yang you buat? Alhamdulillah, sekarang saya nampak satu limitation ni lah, saya hanya seorang. Reach out saya seorang. Jadi saya kena meramaikan lagi orang-orang yang akan yang mahu berdakwah. So sekarang Alhamdulillah, dia dah ada 2 orang full time di Malaysia, 2 orang full time di Jepun. Fokus hanya untuk buat dakwah. Alhamdulillah. Dan achievement kami, Alhamdulillah lah, Allah bukakan 72 orang syahadah di JDC. Masya Allah. Dan dah 28 orang dah berkahwin di JDC. Jadi sekarang ni apa nak buat lah, nak buat orang Malaysia pula ke Jepun. Orang Malaysia ke Jepun. Pelajar-pelajar Malaysia yang belum grad ataupun dah grad tak tahu nak buat apa. Tapi you ada exchange student kan? Ada exchange student. Dan ada internship program juga kan? Ada internship program. So berapa universiti mana setakat sekarang ni yang ada internship dengan relationship dengan JDC? Yang dah done ialah UKM, USIM, UiTM, IIUM. Ini dah confirm lah. Maksudnya kalau student-student ni pergi ke center, berapa lama dan apa yang diorang buat? Saya akan request mereka minimum, sebelum ni maksimum sebulan. Sekarang saya dapat minimum sebulan. So terbaiklah 3 bulan lah. So saya nak mereka lebih lama di Jepun supaya mereka dapat ambil lebih banyak kebaikan-kebaikan yang orang Jepun ni buat, yang mereka amalkan Islam, supaya intern-intern ni balik, sekurang-kurangnya dia boleh upgrade diri dia. Yang terbaik ialah dia berhijrah ke Jepun lah. Fokus saya ialah untuk membawa mereka berhijrah ke Jepun lah. Setakat sekarang ada yang stay ke macam mana? Masih lagi. Setakat sekarang baru nampak 2-3 orang yang dah mula buat bisnes dengan Jepun. Ada seorang yang buat intern, lepas tu dia buat bisnes dengan Jepun. Dia dah jadi traveler, guider pun dah ada kan. Dah passion untuk tinggal di Jepun tu kena create dulu. Kena create dulu. Jadi ini antara strategi Zul lah. Maksudnya adakan exchange program, internship, supaya ada exchange of knowledge tu dengan expertise lah among the both parties. Apa feedback yang Zul dapat? Dah berapa lama dah? Ada batch yang dah balik? Dah. Ada yang dah, apa feedback diorang yang diorang dah balik dan sebagainya? Alhamdulillah lah, banyak kan mereka dapat pengalaman baru, especially tinggal di Jepun, especially homestay, berkawan dengan Jepun. Ada kawan-kawan Jepun yang manusia ni Allah ciptakan pelbagai bangsa dan budaya kan, supaya kita tahu budaya mereka. Dan manusia ni kalau dapat ilmu baru, dia suka. Dia rasa macam, bila manusia ni dia suka rasa cerdik. Bila dia tahu benda baru, dia akan rasa macam, yelah, muka orang cerdik, muka orang tak cerdik, muka pun dah beza kan.
Tengok muka. Ya, macam mana tu? Ya, sebenarnya macam you cakap lah, kita Ah. kena, setiap kita tu bila kita dah reach certain level, kita nak buat benda lain, untuk Yes, that that. makes us alive Ya, kan, ya, rather ya. than kita duduk di takut yang sama, complacent, selesa je kan. Dan saya tengok Malaysia pun ni banyak, antara berjaya lah, banyaknya kita kerajaan hantar orang keluar negara. Kan? Jadi apa jadi orang hantar keluar negara ni, dia akan hubungkan orang-orang Malaysia ni keluar negara juga. Dulu business, dulu sebagai scholarship, sekarang tak perlu dah. Sekarang dah ada connection, sebab ada connection dah boleh pergi keluar negara. Sekarang saya nak bawa orang Malaysia lebih ramai keluar, sebab inilah akan menjadikan Malaysia lebih maju. Sebab lebih ramai kita tahu benda baru, lebih banyak benda kita boleh buat. So program kami seterusnya adalah untuk membawa lebih ramai orang Malaysia untuk tinggal ataupun sekurangnya berada di Jepun selama 3 bulan di Jepun. Masya Allah. Setakat sekarang ada berapa orang? Sekarang di Jepun 8 orang. 8 orang. Dia sentiasa bertukar-tukar lah. Kami maksimum kapasiti adalah 10 orang lah. Pernah juga you menghantar warga Jepun ke Malaysia? Next itu target kami bulan depan. Kami okay. akan plan untuk sekarang reverse pula. Student Jepun dihantar ke Malaysia pula. Ni baru permulaan lah, insyaAllah. Dengan universiti lah. Yes. Universiti mana yang telah sekarang ni dengan USIM, dan juga universiti UPSI, Universiti Perguruan. Ya. Alhamdulillah. 2 ni lah yang kami target sekarang ni untuk kami bawa orang Jepun ke Malaysia. Dan semalam pun UIS, Universiti Islam Selangor Selangor pun setuju untuk menerima kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Japan Dakwah Center di Osaka sekarang ongoing kan. So you secara karakter semula jadinya tak akan duduk di satu-satu tempat yang sama, yang selesa kan. So sekarang ni you tengah mengembangkan satu projek baru lagi, iaitu membuka Japan Dakwah Center yang kedua di Wakayama kan. Ya, betul. Dan juga masjid. Yes. Masjid kan dah banyak di Jepun. Kenapa masjid lagi? Dan kenapa Wakayama, Zul? Okay. Kebanyakan masjid Jepun dibina hanya untuk tempat Muslim bersolat atau Muslim berkumpul kan. Jadi seperti saya beritahu tadi, kekurangannya kerja-kerja dakwah oleh Muslim. Bukan sebab tak nak, bukan sebab tak boleh, mungkin kemampuan tu kurang atau fokus mereka bukan di situ. Fokus mereka membina masjid lah untuk berkumpul dengan komuniti yang sama. Dan biasanya komuniti Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan membina masjid-masjid untuk komuniti mereka berkumpul lah. Jadi apa beza dengan Wakayama ni lah? Wakayama ni lah Masjid Al-Dakwah. Kita namakan Masjid Al-Dakwah tu, masjid tu untuk mengembangkan Islam. Fokus kita masjid tu ditubuhkan untuk mengembangkan Islam. Dan seperti seperti yang saya mahu ialah Islam ni kalau kita buat tak kembang, tak logik. Itu bukan Islam namanya. Islam diturunkan untuk disebarkan pada orang lain. Jadi kalau kita buat satu masjid satu je, itu bukan Islam yang sepatutnya kita lakukan. Kita mesti berkembang. Manusia ni Allah ciptakan untuk sentiasa terus berkembang. Jadi saya nak copy lagi masjid Japan Dakwah Center sekarang ni yang kedua. Berapa jarak antara Osaka dan Wakayama? Jaraknya lebih kurang 70 km, iaitu 60 km lebih kurang dalam masa sejam lebih sikit lah, sejam 10 minit lebih kurang. Kenapa Wakayama? Okay. The first lah, Wakayama ini sebenarnya lah tempat yang tak ada lagi masjid. Okay, satu. Yang kedua ialah Wakayama ni, bandar di city dia adalah Muslim friendly city. Di mana city dia hired orang Malaysia untuk promote, menjadikan Muslim friendly. Bandar itu, Madan itu Muslim friendly. Jadi city itu sendiri telah memanggil Muslim. Contohnya dia buat baru-baru ini di Wakayama University, dia buat satu khusus travel agency untuk research untuk Muslim. Travel agency research untuk Muslim. Macam mana? Apa dia panggil lah? Muslim friendly tour. Maksudnya kalau you datang di Wakayama, so dia ada this package yang Muslim friendly. Dia nak buat. Dia belum lagi berjaya. Sebab macam halal food. Pergi apa semua tu. Sebab tak ada Muslim. Benda tu dia nak buat tapi tak boleh sebab Muslim tak ada kat sana. Tapi menarik siapa dia punya politician di situ yang apa dia panggil, Datuk Bandar? Datuk Bandar. Okey. Sebenarnya Jepun mengalami penurunan penduduk.
penurunan penduduk. Okey. Jadi dia kena call orang luar datang ke sini. So Jadi dia memang memanggil memanggil Muslim lah. Muslim. Dan Okay mereka tahu sebenarnya negara yang paling dekat dengan Jepun adalah negara Muslim ialah Indonesia, Malaysia, Asia ni. Negara China tak payah panggil sebab dia datang dah. Okay. Dia tak payah fokus. So dia memang fokus Muslim Muslim fokus. Kenapa Interesting. Sebab Muslim adalah populasilah 1/4 populasi dunia dan sentiasa berkembang dan terus berkembang. Dan mereka melihat ada market di sana. Dan mereka tahu Muslim ni satu macam Malaysia pun datang ke Jepun pun dia akan promotekan halal business. Sebab Islam ni bukan agama. Bukan saja agama semata-mata. Dia memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat bersolat kan. Ada banyak yang related selain daripada believer saja. So dia akan macam satu industri on its own lah. Yes. Okay, faham. Satu benda yang akan membuat pertukaran wang ringgit kan. Jadi benda ini mereka melihat sebagai bisnes, peluang bisnes. Jadi memanggil Muslim maksudnya memberi peluang bisnes yang baru kepada masyarakat setempat. Local community kan. Jadi sebab itulah local government dia menubuhkan satu department khas hanya untuk fokus halal friendly ni. Dan sebab itulah Wakayama yang ketiga ialah Wakayama ni sebenarnya tempat pertama Islam touchdown yang dihantar oleh Ottoman Empire. Oh ya? Yes. Kapal itu, malahnya kapal itu karam di sana. Tak jadi, tak sempat. Ada orang tunggu peringatan. Semua ada? Ada tunggu dan ada orang yang menyelamatkan, ada Jepun. Ada yang orang yang menyelamatkan mereka dan membawa dan memulangkan dan di situlah bermulanya interaksi Muslim dengan orang Jepun. Okay. Ada tunggu dia di Wakayama. Jadi benda-benda macam ni lah sentimen yang kami yang tahu yang kami boleh gunakan untuk masuk ke Jepun. Jadi macam mana progress tu? Progress Japan Dakwah Center Wakayama sekarang. Dari segi you dah membeli tapak tanah tu? Alhamdulillah. So the next step is to nak cari fund untuk buat building tu. So berapa kos? Dianggarkan 10 ke 12 juta untuk membuat bangunan tersebut. Jadi agak sebab memandangkan harga Jepun 4 kali ganda daripada harga Malaysia. Jadi itulah bukan kegagalan, cabaran sebenarnya. Dan alhamdulillah kami masih lagi dalam proses untuk mengutip. Ya. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak be part of Japan Dakwah Center Wakayama dan Masjid Dakwah ni, bolehlah menghubungi. Ya, boleh menghubungi kami. Dan kami bukan sahaja menerima pelaburan, kami menerima orang yang nak ke sana juga kami terima. Dua, sebab nak berdakwah bukan hanya RM2, kena ada orang yang menyampaikan mesej Islam itu sendiri kepada mereka dan kami merekrut juga orang-orang yang berkemampuan atau berkebolehan untuk datang ke Jepun dan inilah yang kami lakukan. Dua-dua ini yang kami perlukan. Bukan hanya wang ataupun pelaburan semata-mata. Kami perlu anda juga datang ke Jepun. Dan siapa yang nak melabur tu datang tengok sendiri apakah tempat yang anda laburkan ini. Supaya kedatangan Muslim juga akan membawa dakwah ke Jepun kerana akan menyediakan makanan halal. Ya. Akan memberikan Jepun satu Muslim friendly tu, apa yang dia buat tu sebenarnya terjadi. Nak materialisasikan. Jadi datanglah ke Jepun. Lihat kami InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi Zul dah datang ke Jepun ke? Belum lagi. Ini kena InsyaAllah datang. next one kan. Ini kena datang. InsyaAllah next trip tu. Zul, jadi dianggarkan bila building ni akan siap beroperasi? Kami anggarkan by 2025 ataupun akhir 2026 insya-Allah. Masih dalam di peringkat design. Kami masih lagi belum menentukan total harga, berapakah harga sebenar kos bangunan tersebut. Dari segi design tu cuba Zul cerita sendiri. Cerita sikit macam mana design tu? Design ni kami akan menerapkan budaya Jepun. Kita tahu kebanyakan masjid di Jepun dibina oleh komuniti-komuniti luar yang utamakan budaya mereka. Ya, kita faham, mereka rindu balik kampung. Contohnya macam Indonesia, Pakistan. Dia akan buat masjid macam negara dia lah kan. Sebab ialah negara dia cintakan negara dia kan. Budaya tidak boleh dipisahkan dengan agama kan. Jadi kebanyakan masjid dibina dengan budaya mereka. Jadi kita mahu membudayakan Islam. Harmonikan Islam itu sendiri ke dalam budaya Jepun. Mungkin sebab itu juga yang telah Zul praktiskan
di Japan Dakwah Center Osaka Ya, betul. dan membuatkan warga Jepun sendiri yang non-Muslim pun boleh masuk macam tu ke? Ya, betul. Sebab dia macam at home. Jepun friendly. Kalau masuk tu macam Yes. Bila Jepun masuk ke JDC, dia tak rasa masa tempat tu kat luar negara. Dia rasa, oh, this is my place. Kita nak rasakan Islam ni agama mereka juga, bukan agama luar kan. Kebanyakan mereka merasakan Islam agama luar kerana apa? Kerana mereka melihat masjid-masjid dibina dengan budaya luar. Jadi kita bina budaya dengan budaya mereka, dengan pakaian mereka, dengan makanan mereka, supaya mereka tahu Islam ini dekat dengan mereka. Kita nak dekatkan, macam kita lah Wali Songo dulu kan. Datang ke Nusantara, bawa budaya, menggunakan budaya kita, berdakwah dengan menggunakan budaya kita. Inilah yang saya usahakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia remind I kepada teringat pada zaman Rasulullah SAW dulu, menghantar seorang sahabat untuk belajar bahasa Hebrew. Apa tak nama sahabat tu? Tak ingat. Belajar bahasa Hebrew dalam masa 2 minggu ke apa? Untuk nak capture nak berdakwah pada orang-orang Yahudi pada ketika itu. Jadi kita tidak salah, maka dialu-alukan untuk climatize kan. Kalau you di Jepun, you gunakan dia punya culture, yang ada adat dia untuk, sebab itu lebih ada bahasa dia kan. Itu betul. Lebih menarik minat dia ataupun mempercepatkanlah proses tu kan. Ya, betul. Berdakwah tu, Masya-Allah, Alhamdulillah. Zul, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya learn banyak sangat. So I'm sure penonton-penonton juga akan teruja, terinspirasi dengan kisah-kisah hidup Zul ni. Banyak lagi yang perlu Zul kongsi lagi, insya-Allah, mungkin di lain episod, insya-Allah. Jadi pengalaman bersama daripada insan yang biasa-biasa, bukan dari sekolah agama atau sebagainya, mempunyai semangat yang kental, maka juga boleh memberi satu impak yang luar biasa dengan semangat dan kecekalan yang ada. Dan Alhamdulillah, semoga kita disuntik semangat tu, dan untuk kita yang mempunyai dream macam tu, dream big, teruskan. Jangan ada benda yang menghalang, dan insya-Allah teruskan berdoa juga. Semoga kita akan terus digunakan oleh Allah dalam spread the deen kan, insya-Allah. Jadi kita ada tradition Zul. Sebelum kita berakhir, so time break tadi, kru ada menyediakan soalan. So soalan cepat mas ke? Ya, so I akan pilih satu soalan, I akan tanya dengan you. Kalau tak nak jawab boleh ke? Tak boleh. Kan? So you pilih soalan apa, nanti I. Mana-mana je? Satu je. Satu je. Okay. Okay, ambil yang ni lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, okay. Ini untuk apa? Come, I baca for you. Ke you baca? Okay, you baca. Okay. Apakah soalan dia? Soalan ni. Okay. Okay. Apakah character of your mother yang influence you or mold you? Apakah karakter apa? Karakter apa? Apakah pewatakan ibu Zul yang menjadikan Zul sebegini, ataupun yang telah shapekan Zul to become who you are now? Memujuk mak saya, memujuk saya, membuatkan macam saya kena buat perkara tu untuk diri saya. Saya buat tu benefit adalah untuk diri saya lah. Mak saya biasa memujuk, dik sayang mak tak boleh buat ni tak untuk mak, nanti mak bagi. Dia ada benefit. Saya buat tu sebab saya sayang mak, dan kemudian mak saya akan bagi something untuk saya. Benda-benda tu lah saya akan, manusia ni dia kena ada give and take kan. Kita tak adalah kita fikir pada diri kita saja. Kita kena ada bagi pada orang juga apa yang orang tu nak, supaya win-win. Dua-dua orang mendapat apa yang dia kendaki lah. So itu antara niat dia tu terpulang pada diri dengan Allah lah. Kita tak boleh nak review niat orang kan. Jadi kita
nampak apa yang ada benefit untuk dia dan untuk saya proceed je kan. Benda tu lah yang memudahkan saya untuk buat keputusan, sebab saya akan go to win-win. Jadi mak saya pun ajar saya nak buat ni akan dapat something, saya dapat, dan mak saya pun akan dapat something, benda memujuk. So saya akan pujuk lah, kalau tak buat ni kita sama-sama untung kan. Adakah itu juga yang you praktiskan sekarang? Yes, untuk memeluk Islam sama juga kan. Saya beritahu ini untuk anda, diri anda. Kalau anda masuk Islam pun anda juga untung. Islam ni satu cara hidup yang membebaskan anda, menjadikan anda betul-betul freedom. Apakah freedom yang sebenar yang anda akan mampu dapatkan untuk diri anda kan. Saya bagi tahu pada mereka lah supaya dia masuk Islam kerana untuk diri dia kan. Sebab manusia ni dia dua je. Sama ada give and take ataupun only give. Give ni love aja boleh buat. Cinta je yang boleh bagi tanpa, ya dalam bahasa Islam ni ikhlas lah kan. Dalam bahasa kasar bahasanya cinta lah. Cinta tu kita boleh bagi tanpa kita minta balik kan. So itulah yang saya gunakan, yang mak saya bagi saya. Satu lagi question. Okay. Let's check. Oh, apakah your favourite Japanese food? Oh, this is easy. Oh, banyaknya. Okay. Alhamdulillah, saya berhenti merokok. Betul. Saya merokok, bila saya berhenti merokok, semua jadi sedap. Bila you berhenti ke bila saya dah berhenti, semua jadi 3 kali sedap. Masya Allah. Bila yang you start berhenti merokok? Sebelum saya dakwah, sebab saya tahu masa nak dakwah orang, saya kena bercakap dengan orang. Bila you jumpa buku Ustaz Abdullah Basit ke? Yes. Oh, okay. Jadi kita nak bedah orang tak nak kita busuk, macam ni tak bedah orang, kita baru rokok kan, tak boleh cakap. Jadi saya kena berhenti sebab saya nak bercakap dengan orang kan. Jadi bila saya berhenti merokok tu, semua jadi sedap. Masya Allah. Saya punya hidung saya jadi 3 kali powerful. Dia boleh berbau, kadang-kadang ada juga tak bagus lah, kadang-kadang terbau benda-benda yang tak menyenangkan pun saya nak mudah terbau juga. Tapi basically lebih banyak rahmatnya lah. Jadi hampir semua makanan sedap. Masalah. Jadi saya tak ada masalah nak makan apa, tak ada masalah. Udon Just name one food. Unagi. Hmm. Kenapa unagi? Sebab dia adalah binatang yang Allah buat special. Unagi ni dia dilahirkan di sungai. Okay. Dibesarkan di laut. Dan bila nak melahir dia akan pergi ke sungai balik. Tapi dia tak macam salmon mati, dia hidup. Dia balik-balik. Dia still hidup. Dia tak bunuh diri macam salmon. Dia pergi naik atas bunuh diri tu, sebab tu dia keluarkan. You mean salmon ke? Salmon. Okay. Salmon ni dia naik, dia bunuh diri, dia keluarkan telur je. Anak yang baru keluar. Okay. Anak baru dia besar, bunuh diri. Tapi dia tak bunuh diri, dia still survive. So dan dia antara binatang yang menarik lah kan, yang kalau di Jepun unagi ni satu big thing antara yang mahal lah, antara ikan yang mahal lah. Dia ikan yang dia boleh hidup di dua keadaan, air tawar, air masin, air separuh masin pun dia boleh. Jadi antara ikan yang tersedap lah di Jepun. Sekarang you pilih question, baca untuk I lah. Okay, bismillah. Okay. Hope it's easy one. Okay. Saya nak tanya, buku apakah yang memberi impak yang besar kepada Zu selain pada Quran? Oh, Masya Allah. Macam you jugalah kan, ada banyak juga kan. Tapi kalau kita nak cerita macam mana proses pengenalan kita kan, macam mana saya first kenal Zul dan Ustaz Abdullah adalah buku Unta Merah Mencari Unta Merah Jepun. Ditulis oleh Ustaz Abdullah Bukhari. Buku tu sebenarnya diberi oleh sahabat saya. Putri pada during PKP tu, awal PKP. So cakap, Putri, normally saya tak baca buku-buku macam ni kan. Kata tak apa Zul, this is very interesting. So dia post, so saya baca page after page tu membuatkan saya teruja. Macam kena baca lagi dan semangat itulah, semangat Zul, semangat Ustaz dan semangat tim-tim yang lain tu, dia macam masuk ke dalam saya. Dan dia mengubah banyak juga benda perkara yang daripada you think it's impossible, insyaAllah possible dengan apa je Allah boleh buat possible. Dan sebabkan itu juga
saya start berkenalan dengan Ustaz Zul, Ustaz Abdullah, dan itulah kita buat video sama-sama kan. Buat video book trailer of buku tu. So itu adalah salah satu buku yang merubahlah sedikit sebanyak certain aspek lain. Ada lagi buku-buku yang sebelum tu yang selebihnya, tapi yang macam mana kita boleh berada di sini Zul berbual. Alhamdulillah. So buku tu alhamdulillah, buku tu memang buku tu sebenarnya antara terlaris dijual macam dan merah. Dan saya pada ketika tu saya tak kenal Ustaz Abdullah. Subhanallah, Ustaz adalah seorang yang famous, tapi saya yang mungkin jarang baca buku-buku Ustaz. Ustaz tulis banyak sangat buku, dan Ustaz punya satu karakter yang amat menarik juga. Jadi saya ingat lagi kontak Ustaz dan ya Alhamdulillah kita pengenalannya. Ustaz sama pitch dengan saya tau. Ustaz dia cepat buat keputusan, mudah buat keputusan, simple buat keputusan. Keputusan Ustaz pasti simple, mudah, jelas, clear. Jadi macam dengan saya macam match sangat tau. Saya tak tahu, macam ada macam reconnected bila jumpa Ustaz. Macam saya pun reconnected, macam dah kenal lama dengan Ustaz kan. Walaupun baru kenal di media saja masa itu kan. Itulah kebaikan tapi Ustaz. Alhamdulillah. Itulah nampaknya kalau kita nak buat sesuatu kan. So teringat pula kisah Nabi Musa AS bila disuruh berjumpa dengan Firaun. Nabi Musa pun nervous, dan dia juga request daripada Allah bagi Harun kan, brother dia kan, untuk so setiap kita nak membuat apa-apa keputusan atau membuat apa-apa perjuangan, maka Allah akan temukan kita siapakah kita punya Harun kan. So dalam hal ni mungkin Zul, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah Basit dan ramai lagi yang menjadi tunggak kekuatan you kan, insyaAllah. So Alhamdulillah, terima kasih banyak Zul. Thank you so much. Satu lagi tak boleh? Okay. Mana boleh, kena fair dulu Okay. Satu lagi lah. Alright. Okay. Okay, dia susah sikit kot. Ada dan Rasulullah ataupun sahabat ataupun Abu Bakar, Ali kan. Okay. Ada dan Rasulullah kan. Sahabat manakah yang menjadi inspirasi? So. Okay. Sahabat manakah yang menjadi inspirasi? Interesting. Sebab ada banyak sahabat yang sebab sahabat-sahabat ni mempunyai karakter yang lain-lain. Jadi nak membuat pilihan satu takut tak do justice. Tapi mungkin kalau dari segi perjuangan, keberanian, saya memilih Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab alaihissalam. Kerana dan di situ. Tetapi of course kalau kita kata Abu Bakar As-Siddiq, dengan lemah lembut dia, dengan ramai orang suka dengan lemah lembut dia. Jadi itu juga mungkin menjadi tunggak juga. Tapi kalau kita fikir daripada sahabiah, mungkin kita memilih Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang bijak. Of course semua wanita yang bijak, berkorban harta dia, mempunyai kasih sayang amat tinggi, dan perjuangan yang tak susah. Susahlah soalan tu. Sebab untuk memilih satu susah. Sebab ramai kan. Ramai dalam my mind. Tapi insyaAllah. Okay, so no more questions. Soalan saya pula. Okay, kita ada 25 Rasul lah. Ada 25 Rasul. Dan Rasul ni contoh-contoh pendakwah dalam Quran lah. Dan kecuali pada Rasulullah kan, kita dalam 24 Rasul tu, Rasul manakah yang menjadi sumber inspirasi Zul, dan apakah sebabnya? Tahu juga. Tapi mungkin sebab Nabi Musa alaihissalam, banyak kisahnya diceritakan dalam Quran. Jadi kita banyak diekspos dengan Nabi Musa, tapi tak dinafikan Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi lain seperti Nabi Ibrahim, also tunggak kekuatan juga kan. Tapi Nabi Musa sebab mempunyai banyak kisah-kisah di situ,
kita dapat tengok dia punya vulnerabilities pun ada diceritakan dalam Quran. Macam mana dia ialah lepas dia tersepak ke terbunuh kan tu. Terbunuh yang seseorang tu, lepas tu dia lari daripada Firaun, pergi ke Madian semua kan, dan berjumpa dengan dua wanita tu semua, ayahanda dan berkahwin semua kan. So Allah ceritakan dia punya vulnerabilities juga dalam Quran, Nabi Musa alaihissalam, dan juga ceritakan kekuatan dia, dan juga at the same time seorang yang kuat, gagah, perkasa, tetapi juga mempunyai sifat malu yang tinggi, di mana badan dia mandi dan badan dia baju tu kan, kisah tu kan, dan dia malu cepat-cepat, yang batu larikan baju dia kan, so dia cepat-cepat cari baju, so mempunyai sifat malu yang tinggi. Seorang yang gagah, seorang yang Allah pilih untuk berjumpa dengan Firaun, bukan satu makhluk yang mudah-mudah. Jadi because of banyak kisah-kisah yang diceritakan dalam Quran, ya, dari different angle, kekuatannya, kelemahan, bukan kelemahan lah, tapi kelembutannya, ke different aspek, maka mungkin banyak memberi inspirasi lah kat situ. Tapi tak dinafikan lah yang lain-lain juga, insyaAllah. Alhamdulillah. Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, subhanallah, kan, ya. Okey? Cukup? Okey, Zul, terima kasih banyak-banyak. So, didoakan semoga perjuangan Zul dan Japan Dakwah Center akan terus berkembang, dan alhamdulillah, terima kasih datang jauh dari Osaka, dan bersyukur kita hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi di Osaka. Jangan lupa insyaAllah. Ini saya janji nak datang. Okay, insyaAllah. Ya, insyaAllah. So, okay. So, any kata-kata terakhir untuk audience semua? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Zu, dan saya berharap sangatlah audience kita semua, kita berjumpa balik di syurga beramai-ramai, jangan seorang-seorang, seramai mungkin kita masuk, yang termasuk yang kru-kru sini. Kita jumpa balik, bukan gambar kat sini je. Semoga kat syurga nanti kita boleh bercerita balik. Amin. Rugilah kalau kita masuk seorang kan. Jadi ajaklah ramai-ramai, sekawan ramai, seramai mungkin. Audio-audio di luar sana pun seramai mungkin untuk bersama dan kita nanti di syurga sana, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay, selamat. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang ya. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.